Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, hari ini kita sambung pengajian kitab Risalah Jami'ah bagi Imam Al-Allamah Ahmad bin Zaid bin Alawi Al-Habsyi rahimahullah ta'ala. Okey, jadi sebelum ni kita telah selesai tentang bahagian akidah atau kisah akidah pada bahagian kitab ni berkenaan dengan ilahiyat dan nubuwah. Nubuwah masuk? Tak masuk. Ilahiyat. Okay. Maka seterusnya musannif akan sambung pada perbahasan nubuwah. Nubuwah. Jadi seperti masyhurlah dalam kitab akidah ni dibahagi kepada tiga, iaitu ilahiyat, nubuwah, was-sam'iyah. Jadi semua aqsam itu, semua bahagian itu disebut oleh musannif secara ringkaslah di dalam kitab ini. Kemudian baru dia akan masuk dalam bab fiqh insyaallah. Baca. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ulum masyayikhina fid darain amin. Wa annahu alaihi salatu wassalam وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى من الصراط والميزان والحوض وغير ذلك من أمور الآخرة والبرزخ ومن سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه. Kata musannif annahu bahawasanya siapa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sadiqun. Jadi waktu ataf annahu ta'atuf kepada Allah mawjud, mana ta'taqidu, engkau beriktikad bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Benar pada apa? Benar fi jami'i ma akhbara bihi, pada sekalian barang yang menyampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya barang daripada apa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Min tu bayannya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa as-sirat, titian sirat, mizan, haud. Inilah sebahagian ulama mengatakan itulah Kausar yang disebut dalam Quran, inna a'tainaka al-kausar, telaga Kausar. Ada sebahagian membezakan Kausar dengan haud. Itu masalah khilafiah lah. Tapi nak cerita haud ni, kalau kita kata kolam kan, kita cuma tu kolam. Tapi mana Nabi SAW akan dikurniakan satu telaga yang mana akan semua umat Nabi SAW akan minum daripada telaga tersebut, yang tidak akan dahaga selama-lamanya selepas meminum air daripada telaga yang digunakan oleh Nabi SAW. Okey. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada demikian daripada perkara-perkara akhirat. Dan barzakh, yakni satu waktu yang mana di antara
selepas dia dimatikan dan dibangkitkan kepada yaumul akhirah. Maknanya di antara itulah al-muqsu ba'da al-mauti fil qubur ila an yab'atha Allahu al-khalq. Maknanya daripada bangkitan yang kedua. Selepas mana semua manusia ataupun semua makhluk dimatikan dengan sangkakala yang pertama, tiupan sangkakala pertama, kemudian akan tiupan sangkakala kedua, dibangkitkan. Mana barzah tu daripada orang tu mati sampailah sangkakala yang kedua lah. Kedua, maka itu dinamakan sebagai barzah. Kemudian daripada soal malaikat, mana soal daripada orang malaikat iaitu munkar dan nakir. Jadi masalah nama bagi sebagian malaikat, contoh munkar dan nakir, dia wajib tak beriman. Dia tak secara nama spesifik tu tidaklah menjadi kewajipan yang pasti. Adapun wajib beriman, ada malaikat yang akan bertanya, itu wajib. Adapun nama itu masih lagi menjadikan perbahasan. Jadi kalau lah orang mengingkari nama, jadi tak kufur lah. Adapun orang mengingkari adanya malaikat yang akan bertanya, itu akan menjadi masalah pada imannya. Dan ada bilqa, ada kubur, naimnya, yakni nikmat di dalam kubur. Jadi kalau kita lihat semua ni beriman ni nak isyarat kepada masalah nubuwah. Jadi bila kita beriman bahawa Nabi SAW adalah Rasul, maka secara tidak langsung kita wajib beriman dengan segala yang disampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita tarifkan ataupun secara umum lah orang kata apa itu agama kan? Yang tu apa? Agama tu apa? Jami'u ma akhbara bihi Rasulullah SAW. Ad-din apa? Tadinul Islam tu sendiri apa? Adalah jami'u ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap barang yang mana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, tu ya. Wa anna al-Qur'ana, dan beriktikad oleh kamu anna al-Qur'ana, bahawasanya Quran, wa jami'a kutubillah, dan sekalian kitab-kitab Allah al-munazzalati, yang diturunkan, itu hakun, itu benar. Wal malaikah, dan sekalian malaikat hakun, itu benar. Wal jannatu hakun, wan naru hakun, wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hakun. Semua itu benar. Pertama ialah kita beriman dengan bahasa Al-Quran dan keseluruhan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Wa jami'il kutub al-munazzalah. Tapi yang dimaksudkan kita beriman adalah kita yakin bahasanya memang Allah menurunkan. Adapun kitab yang sekarang ni, yang kitab-kitab terdahulu, itu tak wajib kita beriman kerana sebahagiannya sudah muharrafah, ditahrim, maknanya telah ditukar dan sebagainya. Tapi yang mana sabit aslun nuzul, ini yang sabit yang wajib kita beriman adalah memang diturunkan. Adapun kita ta'in yang ni ke yang diturunkan, itu tak mesti. Maksudnya kita yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan 4 kitab lah yang disebut dalam Quran, Taurat, Zabur, Injil, dan satu lagi lah Al-Quran Al-Karim. Jadi kat sini dia dah masuk, sebenarnya dah masuk bahasa nubuat dan sam'iyat. Sebab tu bila kita lihat sebahagian ulama bila berbahas tentang nubuat dan sam'iyat, kadang-kadang dia gabungkan. Dia letakkan nubuat tu dalam bab sam'iyat. Kerana apa? Kerana sebagai contohlah para rasul yang terdahulu, maka ia masuk nubuat ke sam'iyat, dia boleh masuk dua-dua. Bila kita iktibar, sebab tu bila kita mengaji, terutama para azahirah ni, selalu masyayikh pesan untuk memahami haisiat. Haisiat ni apa? Sudut kita berbahas. Kita bahas tentang nuktah, hadhi nuktah. Nuktah ni, walaupun satu tajuk, tapi dalam satu tajuk tu kadang kita membahas dari satu sudut. Jadi kita kena faham, kita contoh kita bahas tentang tersebut, bila kita sebut para rasul dari sudut perbahasan nubuat, ya kerana mereka itu diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bahas tentang sifat mereka. Apa sifat adalah tabligh amanah, apa siddiq, tabligh, fatanah, betul ke? Siddiq, tabligh, amanah, fatanah.
kata macam itulah, tak kisahlah nak terbalik. Tapi 4 sifat yang wajib. Mana kita melihat kepada sifat, kita kata di dalam perbahasan nubuah. Tapi kata kalaulah kita melihat bahawasanya mereka itu disebut di dalam hadis dalam Quran, maka kita kata sam'iyat. Kerana tak mungkin kita mengetahui cerita mereka melainkan apa yang datang dalam Al-Quran dan hadis. Seperti Al-Quran, naqussu 'alaika min amba'an, kami menceritakan kepada kamu wahai Muhammad tentang kisah-kisah mereka. Untuk apa? Linutsabbita bihi fuadak, supaya kami tetapkan hati kamu wahai Muhammad. Memang diceritakan kisah-kisah adalah satu untuk kita beriman lah. Bila disebut wajib kita beriman. Satu lagi memang untuk tasliyatun Nabi, untuk menggembirakan Nabi bahasa mereka seperti mana mereka diuji, maka Nabi pun akan diuji. Maka bergembiralah kerana ujian itu sebagai satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu jelah. Okey. Terus. Kemudian malaikat, mana itu satu makhluk yang mana mereka ini diciptakan daripada cahaya, yang mana mereka tidak ada pada mereka nafsu. Sebab itu Allah, bila Allah sifatkan mereka, Allah sifat la ya'suna ma amarallah, mereka itu tidak bermaksiat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ikut semua. Ada sebahagian yang mana mereka diciptakan hanya untuk sujud saja, hanya dicipta untuk rukuk saja, ada hanya dicipta untuk tasyahud saja. Sebab tu ketika mana Nabi SAW naik Isra Mi'raj, antara dan macam mana Rasulullah dapat bentuk solat tu adalah ketika mana Rasulullah naik jumpa dengan satu malaikat, naik kepada tingkat pertama, langit pertama, langit kedua. Nabi SAW jumpa dengan sebahagian malaikat yang mana bersujud saja, ada yang malaikat yang rukuk saja. Jadi pada semua itulah digabungkan menjadi satu hay'ah solat. Okey, habis. Apalah tuan. Kemudian syurga dan neraka itu semua benar. Semua itu akan menjadi balasan bagi orang beriman dan juga orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, habis. Itu habis dalam perbahasan akidah. Kita masuk dalam bab fiqh. Okey. Okey, sebelum ni kita dah bagi pendahuluan. Jadi fiqh ni kalau kita lihat kepada dalam lughah dengan makna al-fahmu lah, al-fahmu. Cuma bila kita melihat pada istilah, dan melihat istilah, ulama sebut apa makna al-fiqh? Al-ahkamul amaliyatu al-muktasabatu min adillatiha tafsiliyah. Al-ahkamu al-amaliyatu al-muktasabatu min adillatiha tafsiliyah. Jadi ini dah sudut istilah lah, yang mana supaya terbezanya perbahasan fiqh dengan mana kita mengaji furu' dengan perbahasan usul fiqh lah. Pertama kita bahas tentang hukum hakam, sebab kita memang membahas tentang hukum hakam taklifi di dalam fiqh lah. Kerana kita bahas apa amalan tu, apa hukum di sisi Allah, maknanya dia disiksa ataupun tidak disiksa, ataupun ada larangan khusus ataupun larangan umum. Itu masuk ahkam al-amaliyah. Tapi yang diambil muqtada min adillatiha tafsiliyah, daripada dalil yang tafsili. Mana dari tafsili, mana daripada contoh aqimus solah, mengeluarkan hukum wujubus solah, contohlah, itu tafsiliyah. Ada kalau lah ilmu usul fiqh sebagai contoh, yang dibahas adalah adillah ijmaliyah. Adillah ijmaliyah kalau kita terjemah sebagai general lah, tapi maksud dia tidak terkhusus kepada satu-satu nas dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia tak khusus. Yang dibahas adalah qawaid kulliyah, kaedah-kaedah yang bersifat general, kemudian nak ditatbik kepada nas-nas. Tapi dia tak bahas secara khusus nas ni keluar apa. Beza dengan fiqh. Fiqh memang bahas, okey, nas yang contoh aqimus solat, nas ni keluar apa. Sebab tu dipanggil tafsiliyah. Jangan setengah orang terjemah ijmaliyah dengan tafsiliyah. Dia kata ijmaliyah ringkas, tafsiliyah secara terperinci. Bukan makna usul fiqh ringkas. Dia bukan ringkas, makna dia tidak dibahas secara ayat per ayat. Tu maksud kalau usul fiqh. Dia tak bahas tu, tapi dia bahas kaedah-kaedah bagaimana untuk istifadah hukum daripada dalil. Itu lah. Apa kaedah-kaedah untuk cara mengeluarkan hukum. Ada pun hukum dia tak bahas. Itu maksud ijmaliyah.
Ada pun fiqh dia memang khusus kepada adillah tafsilah. Mana adillah aqimus solah. Dibahas kat sini. Aqimus solah ni keluar apa? Keluarlah wujubus solah bagi contoh. Faham kan? Itulah perbezaan kita kata yang menjadi pembeza kepada usul fiqh dan fiqh lah. Fiqh tu sendiri. Itu dari sudut istilah. Semua kalau mengaji kita kata mengaji dalam perinci dia akan faham muqtarazah apa tu al-ahkam. Ahkam dah bagi dua lah. Ada taklifiyah, wad'iyah. Bahas banyak lah kan. Amaliyah, muktasabah tu semua. Biasa umum kita faham lah. Fiqh kita mengaji tentang hukum taklifi yang khusus. Kalau kita bahas adillah, adillah pun secara tafsir. Apa adillah dia? Dalil dia apa? Macam tu. Okey, baik. Baik. Faslun. Bermula ini itu satu fasal. Faslun jadi khabar mubtada mahzuf. Jadi hada faslun. Okey, furudul wudu'i. Bermula kefarduan wudu itu sitatun 6. Jadi musannif memulakan dengan menceritakan tentang wudu. Kenapa cerita wudu? Kenapa tak cerita semayang? Semayang lagi penting daripada wudu. Sebab dia panggil kita tahaddas anil wasilah dulu kan. Wasilah. Sebab wudu wasilah ilal maqsad. Maqsad dia apa? Solat. Jadi dibahas dalam bab ma la yatimul wajib illa bi ataupun min bab lil wasail hukmul maqasid kan. Mana bagi wasilah itu hukmul maqasid seperti mana wajibnya solat begitu je. Jadi wajibnya wudu kerana tidak mungkin untuk satu orang solat tanpa wudu. Jadi wajib juga wudu. Sebab tu disebut furud kan. Nak contoh memang wudu tu wajib. Tapi wajib sangat apa? Bila dia nak solat. Kalau saya saja tak ada nak solat, wajib tak wuduk? Tak wajib, sunat je. Tapi nak cerita apa? Sebab dia jadi wajib kerana akan menyebabkan melakukan perkara yang wajib. Dia panggil ma la yatimul wajib illa bihi wa huwa wajib kan. Okey. Apa kalau tak faham minta ulang bagi tahu. Kadang kita tak perasan, anak-anak lah tak perasan kan. Okey baik Jadi musannif kat sini dia menggunakan lafaz furud. Furud kalau kita lihat makna fardun lah ataupun dengan makna wajib sama dalam mazhab Syafi'i. Fardun wajib sama. Semua sebahagian mazhab dia bezakan antara wajib dengan fardu. Tapi kalau mazhab Syafi'i ada tak dibezakan? Hanya dibezakan dalam bab haji. Sebab tu sebagian masyayikh lah bila diterang mazhab ni kenapa sebagian ulama membezakan. Contohnya mazhab Hanafi lah kita terus terang-terang. Mazhab Hanafi membezakan antara fardu dan wajib. Fardu dia kata solat 5 waktu tu. Contoh wajib sunat witir kalau mazhab Hanafi. Sebab apa? Bagi ulama, kenapa ada ulama yang membezakan? Kerana melihat kepada contoh yang quwwatul talab, maratib tu. Jadi ulama bila dia nak bahas, contoh dia kata dia nak bahas, tengok kefarduan tu. Ada yang kefarduan tuntutan dia kuat, terlalu kuat. Talaban jaziman dan jaziman yang sangat kuat. Bukan sekadar biasa-biasa. Maka tak kita letak dalam bab fardu. Maka ada pun kalalah talab dia jazim juga, tapi dalam masa sama tidaklah sekuat talab fardu. Jadi ulama nak kata dia sunat tak boleh. Contoh macam jadi dia kata sebab ada dalalah yang menunjukkan dia tak boleh ditinggal, tapi tidak sekuat solat fardu. Jadi ulama letak dia wajib. Contoh mazhab Hanafi. Sebab tu bila mazhab Syafi'i bila dia nak tatbik dalam bab haji, dia terpaksa guna kaedah. Sebab apa? Sebab ada dalam bab haji yang dikatakan perkara tu memang tak boleh tinggal, tapi kalau tinggal tidak menyebabkan haji tu fasid. Contoh benda wajibatul haji. Wajibatul haji benda yang wajib kalau tak buat dosa. Bahkan kena. Tapi kalau tak buat fasid tak haji tak fasid. Jadi ulama terpaksa membezakan kerana melihat kepada kekuatan tu. Mana wajib tidak sekuat tuntutannya sekuat fardu. Jadi sebab tu dibezakan. Dia nak faham, dipanggil maratib. Maratib dari sudut kekuatan talab tu. Okey, habis kat situ kan. Tafsir kesimpulan kita ingatlah fardu dan wajib di sisi mazhab Syafi'i sama. Kecuali dalam bab haji. Okey. Cuma kat sini kalau kita, sebenarnya furud ni mana arkan. Furud ini mana arkan lah kat sini. Jadi kenapa dibezakan antara disebut kat sini dengan furud tak sebut arkan?
Sebagian ulama mengatakan kerana nak cerita seolah-olah setiap rukun wuduk tu, contoh niat, contoh basuh muka tu, masing-masing tu, atau kita kata contoh basuh muka. Basuh muka tu sendiri seolah-olah dia kefarduan bersendiri. Yang kefarduan maksudnya seolah-olah. Kenapa? Kerana boleh dibuat dengan tanpa mualah. Contoh satu orang basuh muka dulu. Basuh muka, kemudian dia buat lah, dia main bola ke apa semua, kemudian dia basuh tangan pula. Sah tak wuduk dia? Sah. Kerana dalam mazhab Syafi'i tidak wajib mualah. Mualah tu sunat je. Jadi seolah-olah nak kata basuh muka tu satu kefarduan, basuh tangan tu satu kefarduan. Jadi kebiasaan dalam bab wuduk disebut furud. Dia tak sebut arkan. Tapi sebenarnya maksud dia arkan. Dalam bab salat biasa tak disebut furud, disebut arkan. Tapi kalau dalam kitab ni sebut furud kan, nanti kat depan dia sebut furud kan. Tapi kebiasaan. Jadi boleh je, tak masalah. Dia bab dipanggil tafanun fil ibarah. Tapi itu sir lah, sir ta'bir lah. Dah faham kan? Okey, habis. Furudul wudu, kefarduan ataupun arkanul wudu. Cuma satu lah dia satu ya. Sebelum kita masuk sikit. Jadi rukun ni dia supaya kita berbeza dengan masalah syarat, dengan contoh syarat dan sabab. Rukun ni nak faham, dia akan masuk di dalam ta'rifus syai'. Dia akan masuk dalam ta'rif. Nak senang faham. Kalau dalam syarat dia arkan dia yang tuhaqqiqu mahiyata syai' atau tabni mahiyata syai'. Itu dalam syarat dia lah. Tapi kalau nak senang faham, rukun yang mana dia akan masuk dalam ta'rif. Senang faham. Kerana rukunlah yang membina ta'rif. Sebab tu bila contoh kita membuat ta'rif bagi solat, kita akan buat apa? Al-af'al wa aqwal yang muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Bila kita buat ta'rif, kita akan sebut rukun. Sebab apa? Rukunlah yang membina ta'rif. Ingat bila rukunlah yang membina ta'rif. Okey. Dah ada pun syarat tak masuk dalam ta'rif, sabab tak masuk dalam ta'rif. Jadi kalau masuk ta'rif, maka mungkin sebahagian ulama akan kritik ataupun dia panggil ta'rif bir rasam, itu maksud dalam arti atau apa tu. Okey, habis. Furudul wudu, kefarduan wudu itu 6. Al-awwalu, bermula yang pertama, an-niyatu, niat. Jadi niat ni dia maksudnya itulah qasdu syai' muqtarinan bil fi'liyat, meniatkan, mengqasad sesuatu ketika mana bersertaan dengan muqtarinan bil fi'l, dengan perbuatan. Kalau kat sini mestilah niat itu inda ghasli syai'in min al-wajhi, ketika membasuh sedikit daripada wajah, sesuatu daripada wajah. Bila kena wajah barulah boleh niat. Jadi kalau dia niat sebelum kena wajah, maka niat dia tu tak sah, dan wuduk pun tak sah. Contohlah satu lagi, contoh kalau dia basuh muka, dia basuh kat sini, niat tu di tengah-tengah. Dia letak ayat dekat daripada atas, tetapi di tengah-tengah muka barulah dia niat. Jadi yang sah terangkatnya hadas tu pada bahagian bawah saja. Jadi pada bahagian atas dia perlu ulang basuh balik. Sebab mulanya sah wuduk dengan mulanya niat, dan dengan kenanya itulah air tu pada wajah. Sebab barulah dikatakan qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Dan satu lagi kena ingat, dan niat ni perlu istishab. Pertama, niat pada mula-mula, dan yajibul istishab hukman. Kenapa? Istishab apa? Dan wajiblah niat itu berterusan sampai habis wudu. Tapi apa makna berterusan? Berterusan dari sudut hukum. Dari sudut hukum macam mana? Makna tidak ada sesuatu yang memalingkan daripada dia untuk tidak berwudu. Itu maksud istishab. Pertama kena niat mula-mula, kemudian kena berterusan niat. Apa makna berterusan niat? Maknanya dari sudut hukum, bukan makna kena niat sesuatu aku wudu aku tak. Makna tidak ada sesuatu yang memalingkan. Itu makna berterusan. Contohlah tiba-tiba tengah-tengah wudu, dia basuh muka, waktu nak basuh tangan, dia niat untuk menyejukkan tangan. Ketika tu membatalkan niat, sebab ada sesuatu yang memalingkan daripada niat wudu. Tapi kalau tak ada apa, dia tak ada sesuatu yang memalingkan, walaupun tak dia bukanlah dia seingat, dia tak ni dia terus ya niat yang pertama, kemudian dia terus basuh, maka tu sah. Itu dah dianggap istishab dah. Faham kan? Istishab mana
dia berterusan niat dengan mana dari segi hukum. Apa dari segi hukum? Maknanya tidak ada sesuatu yang memalingkan. Tapi kalau ada sesuatu yang memalingkan, maka terbatallah niat. Jadi bila terbatal niat, kena mula wuduk daripada mula ke? Mula daripada kat mana terbatal? Di mana terbatal itu. Contohnya dia niat kat muka. Dia dah basuh muka dengan niat yang sempurna. Kemudian di tangan, dia pun tiba-tiba dia tak niat, dia berpaling daripada niat wuduk dengan dia contoh nak basuh dengan sebab nak sejukkan tangan lah. Tapi kalau tasyrik boleh. Tasyrik ni contoh dia kata, aku nak wuduk bersama menyejukkan tangan. Tu sah. Ulama kata tasyrik boleh. Tapi kalau dia contoh dia nak niat untuk menyejukkan tangan sahaja, ketika tu berpaling, maka niat wuduk dia batal. Jadi dia kena buat apa? Dia hanya perlu niat semula ketika mana basuh tangan. Dia niat balik sahaja kau wuduk ketika basuh tangan. Tak perlu dia ulang balik kat muka. Tak payah ulang kat muka. Mula daripada tempat niat itu terputus. Saya faham Faham tu. Habis. Jadi kalau niat Allah Ta'ala, makna niat nawaitul wuduk boleh, nawaitu raf'al hadas boleh, sahaja aku berwuduk boleh, sahaja aku fardu wuduk boleh. Fardu tak wajib. Kerana kita kata sebut wuduk ni tidak akan berlaku melainkan fardu. Fardu tak wajib. Yang penting nawaitu wuduk juga, sahaja aku berwuduk. Ataupun nawaitu raf'al hadas juga, sahaja aku mengangkat hadas. Cuma perlu diingatkan, kalaulah orang itu dipanggil daimul hadas, untuk orang yang mana berterusan berhadas, daimul hadas, maka dia tak boleh niat wuduk dan juga tak boleh niat raf'al hadas. Dia kena niat apa? Sahaja aku nawaitu istibahati fardhis solah, sahaja aku berniat untuk mengharuskan solat. Untuk orang daimul hadas, apa daimul hadas? Orang yang sentiasa badan. Contohnya perempuan istihadah. Contoh lagi silisil baul kan, orang yang sentiasa kencing dia tak lawas, dia sentiasa keluar, contohlah. Maka orang yang macam ni, dia kewajiban, dia wajib semayang, dia wajib ambil wuduk. Tapi niat dia tu, dia sahaja aku niat untuk mengharuskan solat. Kalau dia nak solat lah, kalau dia nak pegang Quran, sahaja aku dengan untuk mengharuskan memegang Al-Quran, sebagai contoh lah. Ya. Apa dobit tu silisil baul tu? Dobit maknanya dia setiap daimul hadas. Tak kisahlah apa-apa, maknanya setiap perkara yang menyebabkan satu orang tu berhadas. Silisil baul kan bila kencing kan menyebabkan dia siasa datang hadas baru. Kan antara sesuatu yang menyebabkan orang tu berhadas adalah khuruj minas sabilain, keluar sesuatu daripada dua jalan lah, depan ataupun belakang, kubur ataupun dubur. Keluar apa sebenarnya tak qaid. Baul tu bukan qaid. Contoh rih. Kalau mungkin kalau tanya pada orang perempuan, sebahagian tu dia keluar angin pada kemaluan dia. Orang lelaki pun tak tahulah, mungkin ada keluar angin. Jadi kalau sentiasa keluar angin tu pun termasuk daimul hadas. Yang penting maksudnya dia sentiasa keluar. Dan semua ulama kata yang maksud daim ni adalah memang dia tak ada satu masa yang kosong yang mana tak keluar. Tapi kalau ada masa kosong tu, dia tak boleh tu. Dia kena tunggu masa kosong tu, dia ambil wuduk secara sempurna, kemudian dia semayang. Itu tak apalah, itu bahasan panjang lah sebenarnya. Tapi contohlah kita kata dia memang siasa keluar angin atau siasa keluar air kencing, siasa kita panggil daimul hadas, silisil baul tu lah, siasa keluar. Jadi tak sampai tak ada masa yang kosong untuk dia semayang dalam keadaan tak keluar. Jadi orang macam ni bila nak ambil wuduk, niat istibahati fardhus solah, sebagai contohlah, mengharuskan fardhus solah. Masalah niat ni memang banyak. Kalau betul-betul lah, dia akan masuk panjang buat niat apa, niat kat mana, bolehkah tafriqun niyah. Okey, banyak. Okey, habis kita terus dulu Okey, asani, yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh akan wajah. Jadi membasuh wajah ni masyaallah, dan bersama kita dah sebut, dan ketika basuh wajah tu kena niat sekali, yang kita dah sebut tadi kan. Dan termasuk basuh wajah ni maknanya segala syu'ur, segala bulu-bulu yang ada di wajah, semua kena basuh. Wa haddu, dan bermula hadnya, batasannya. Mana kita kata wajah ni? Min manabiti sya'ri, min manabiti sya'ri ra'si ila muntahal lihyain, daripada tempat tumbuh, mana tempat-tempat tumbuh rambut bagi kepala. Sya'rin fi ra'si, namanya sya'rin, rambut di kepala. Sehingga min ibtidaiyah, bermula daripada mana binti sya'ri sehingga ila tu
lil ghayah kan? Sehingga penghujung lihyain. Lihyain apa? Tulang gigi. Mana tulang gigi kat bawah ni. Penghujung. Ni tulang ni kan. Ni kan kalau ni dia sebenarnya gigi akan berpaut pada tulang ni kan. Jadi sampai ke penghujung dua tulang gigi ni kat bawah ni, kat bawah dagu ni kan, sampai ujung. Semua. Jadi termasuk juga adalah segala bulu-bulu yang di muka. Jadi contoh kalau lah walaupun tebal, kalau lah selain daripada saiben kalau Melayu panggil apa? Jambang. Selain daripada jambang dengan janggut untuk lelaki, maka wajib membasuh zahiran wa batinan walaupun tebal. Tebal contoh dia punya pipi dia tebal, wajib basuh sampai dalam-dalam. Semua kena basuh. Kecuali pada janggut orang lelaki. Janggut dan juga saiben. Kita apa? Jambang tadi. Maka ketika itu kalau lah tebal sekira-kira orang yang majlis takhatub, maksudnya ketika majlis kita berbicara dengan orang tak nampak bahagian dalam, tebal lah, maka hanya wajib basuh zahir saja. Itu maksudlah pengetahuan. Adapun sekiranya nampak sampai dalam, contohnya jarang, wajib basuh sampai dalam. Adapun orang perempuan, kalau lah contoh kita tak tahulah, orang perempuan mungkin sebahagian yang ada janggut tebal, wajib basuh luar dan dalam. Sebab apa? Sebab ulama kata kerana orang perempuan sunat dia cukur, dia tak puas cukur. Ada pun orang lelaki khilaf lah, ada sebahagian kata haram, ada sebahagian kata makruh. Secara umum orang lelaki sunat jaga, sunat simpan janggut. Jadi kerana itulah ditakhfifkan hukum. Kalau tebal dibasuh luar saja. Cuma kalau orang perempuan ni isunya pada masalah dia nak basuh tepi ni kan. Kadang-kadang orang kata kena tarik, orang perempuan kena tarik ni sampai ke bawah, dia kena basuh semua. Kena tarik je tak? Tengok. Kalau lah rambut tu dipanggil izar. Izar ni rambut yang bertentangan dengan cuping telinga, dekat apa? Tulang yang mana timbul bertentangan dengan cuping telinga. Bukan cuping telinga ni, anak telinga. Yang ni, yang kecil ni. Yang anak telinga. Cuping bawah ni kan. Anak telinga ni. Anak telinga ni yang bersentangan dengan anak telinga ni. Kalau kat sini, tulang ni, kalau timbul rambut, kat sini kena basuh. Sama ada lelaki atau perempuan. Jadi kalau rambut kat sini, perempuan kena tarik juga. Kena basuh. Tapi kalau bahagian atas ni, atas daripada tu, anak telinga tu, contohnya bahagian atas ni, dia tak wajib basuh. Tak wajib orang perempuan tarik, basuh juga ambil, tak wajib. Dia boleh lah belakang mana dia basuh. Tapi kalau yang kat sini wajib lah. Dulu kan pernah jadi perbahasan, dia kata saiben orang perempuan kena basuh. Tengok saiben yang kat mana. Kalau bertentangan dengan tumbuhnya itu setentang dengan anak telinga tu memang wajib basuh, dia panggil izar. Ada pun yang tak setentang, yang atas lagi tu dia panggil maudhi'un tahzif. Itu tak wajib basuh. Okey, habis dah. Tak ada apa kan? Ni pahaman. Daripada mula tempat tumbuh rambut. Dan mana binti sya'ri ni? Mana binti sya'ri ghaliban. Kena penting tak qaid lah. Mana binti sya'ri yang kebiasaan. Jadi kalau contoh siapa-siapa dia punya mana binti sya'ri tu tinggi. Terlalu tinggi. Tak kira dia kena basuh kebiasaan orang sampai sini. Dia basuh kat sini jugalah, kena basuh juga. Walaupun sebenarnya kat dia tu kat atas lagi. Dia tak wajib basuh sebab dia lihat pada biasa. Begitu juga kalau orang yang rambut dia sampai tutup separuh dahi. Dia kena basuh kat atas sebab melihat pada ghalib, tak tengok pada diri dia sendiri. Tengok pada kebiasaan orang tara mana dia punya tempat tumbuh rambutnya. Boleh. Mana ila muntahal lahyain. Okey, kemudian bila basuh tu wajib juga, ulama kata wajib untuk dia melebihkan sikit. Lebih sikit lah. Bila basuh sini wajib lebihkan sikit supaya tahaqquk wajib. Panggil ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Barang yang mana tidak sempurnalah kewajiban melainkan dia, maka dia jadi wajib juga. Jadi barang yang kena lebihkan sikit tu, sehingga kita tahakkuk lah, mana kita lebihkan sikit saja, yang tu yang wajib. Tapi kalau lebih banyak sikit tu panggil sunat lah. Okey, tak apa tu. Habis. Okey, muntahal lihyaini wa dhaqani tula. Daripada sudut sehingga ke penghujung dua tulang gigi dan dagu, itu dari sudut panjang. Wa ardan, dari sudut ard, daripada sudut bentang. Kita kata lebar. Lebar apa? Minal udhuni, daripada telinga. Telinga ni maknanya anak telinga ni. Anak telinga ni sampailah kepada anak telinga. Tu semua wajib basuh.
Wajiblah basuh segala apa yang di dalamnya, di dalam kawasan rambut, kawasan muka. Sebab kenapa ulama bagi dalam hadis pun sebenarnya tak, tapi kerana apa ulama boleh takrifkan ataupun hadkan? Kerana itulah di ismul muwajah. Sebab wajah ni daripada perkataan muwajah, saling bertentang. Jadi kalau kita bertentang, apa yang kita nampak? Maka kawasan itulah yang wajib dibasuh. Jadi ulama letaklah had. Okey, habis. Asalis, yang ketiga, ghaslul yadaini ilal mirfaqain, membasuh akan kedua tangan sehingga kepada mirfaqain, kepada siku. Jadi sebahagian kitab disebut ma'al mirfaqain. Ma'al mirfaqain. Kenapa sebahagian ulama meletak takbir dengan ma'al mirfaqain? Kat sini guna ilah lah. Sebab apa guna ilah? Kerana untuk menggunakan istimal dengan lafaz Quran. Sebab dalam Quran tu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, kan? Quran sebut ilah. Tapi ilah kat sini dengan makna tercakup sekali marafiq. Sebab nanti ada perbahasan. Ilah ni mana ghayah. Adakah ghayah tu masuk dalam ghayah? Maknanya dia masuk, contoh kita kata ham jalan dari sini ke sini. Contohnya ham jalan daripada sini sampai kepada rumah tu. Kalau kita kata, adakah wajib masuk dalam rumah atau dia duduk depan rumah je? Itu masalah ghayah. Kita kata penghujung tu, adakah masuk sekali? Jadi sebab apa ulama nak takbir dengan ma'ah, nak cerita ghayah kat sini masuk. Mirfaqan tu kena basuh juga. Nak cerita dia bukan mirfaqan tak kena basuh. Jadi adalah pembahasan macam mana digunakan kaedah nahwu dan sebagainya, al-ghayah tadkhulu fil mughayah dan sebagainya. Itu pembahasan dalam bab istidlal lah. Tapi nak cerita sebab tu ulama mentakbir guna ma'ah. Nak cerita mirfaqan pun wajib basuh. Kalau musannif kat sini nak stick atau nak menggunakan lafaz al-Quran. Jadi wajiblah basuh, begitu juga segala bulu yang ada di tangan. Yang seterusnya, ar-rabi'u mashu syai'in min basyaratir ra'si, menyapu sedikit min daripada basyaratir ra'si, daripada kulit kepala, au sya'rin ataupun rambut, di fi haddihi, di dalam had kepala. Jadi dalam mazhab Syafi'i disebut syai'in, maksud sedikit. Apa maksud sedikit? Walau ba'da sya'ratin, walaupun separuh rambut. Nak cerita tu maksud sikit tu. Walaupun separuh rambut. Dia ambil rambut tu, dia tak basuh satu sehelai rambut pun, dia tak basuh sampai sehelai rambut, dia basuh separuh rambut je. Sah tak mazhab ni? Sah. Selagi mana ulama kata, selagi mana yutlaqu alaihi ismul mashi, selagi mana diitlak, dinamakan itu panggil sapu. Bahkan nak cerita mazhab ni punya bab ni senang. Bahkan kalau dia tak tarik pun sah lah. Contoh dia ambil air, dia ambil air, dia pun letak aja, dia tak tarik pun, letak aja atas kepala. Sah tak? Sah. Sebab apa? Dia punya murad dia adalah usulul balad, menyampaikan basahan. Itu je. Itu murad daripada mashu syai'in. Dia sebab tu beza mashu, maknanya penting sampai basahan. Beza dengan bab lain kan, ghuslul wajhi dengan ghuslul yadain mesti mengalirkan air. Nampak itu kan? Dia mesti mengalirkan air. Apa makna mengalir air? Maksud air tu banyak. Bukan makna mesti kena alir air tak. Contohnya kalau lah dalam kolah yang besar, ataupun dia mandi air, dia mandi dalam kolam ke, air tu tak mengalir pun, tapi dia celup badan dia, kemudian dia niat, sah tak wudu? Tak mengalir pun, sah. Sebab murad daripada ghusl tu maknanya dia menggunakan air yang banyak sekira tak dinamakan sapu. Tu makna ghusl. Memanglah kalau kita tengok takrif ghusl, jarjul ma' 'ala al-'udwi kan, mengalirkan air di atas anggota. Tapi makna ghusl tu maknanya bukan sapu. Air tu banyak, sekira-kira boleh mengalir. Jadi kalau contoh orang yang dia masukkan badan semua, dia adalah pembahasan. Contohnya ulama kata sah tak? Kalau contoh air tu tak cukup dua belah, dia masukkan badan dia semua, masuk badan semua, contoh dalam baldi lah, dia masuk badan semua sekali muka semua, kemudian dia niat, sah tak? Sah, walaupun tak cukup dua belah. Sah tu bahkan terangkat keseluruhan
keseluruhan anggota wudu. Angkat semua. Terangkat semua. Nanti ada cerita sikit dalam bab tertib sebab apa terangkat. Tapi kita terangkat semua. Walaupun tak cukup dua kolah. Tapi kalau contoh dia keluarkan tangan, dia masuk muka je. Ketika tu yang sah hanya muka, tangan semua tak sah. Dia mesti kalau tak cukup dua kolah ni, mesti celup semua anggota, barulah terangkat semua. Tapi kalau dia keluarkan satu anggota, satu tangan je dia keluarkan contohnya, tak masuk dalam bali, maka yang terangkat hanya muka sahaja. Okey. Tapi kalau lah cukup dua kolah, tak kisahlah keluar semua ke, terkeluar sebahagian ke, boleh. Kalau dia celup muka saja, kemudian baru dia nak celup tangan, maka sah. Itu maksudnya ghusl. Mana tak mesti kena mengalir. Yang penting air tu banyak dan menggunakan air mutlak. Okey, masuk syai'in min basyaratir ra'si. Mana tak mesti rambut. Kalau contoh dia tak nak sapu rambut, dia masuk dalam sampai kena kulit rambut, cukup. Kulit kepala tu lah, sampai kena kulit kepala. Ataupun dia sapu rambut tu sendiri, rambut dalam, tetapi mestilah fi haddir ra'si, di dalam, masih dari dalam lingkungan kepala. Apa maksud haddir ra'si? Maknanya itulah dalam masih lagi dikatakan had kepala. Jadi kalaulah kita basuh contohnya rambut dia panjang, rambut dia panjang sampailah rambut tu keluar daripada had kepala, boleh tak dia basuh hujung tu? Tak boleh. Macam mana kita nak tahu dia keluar daripada had kepala ke tak? Daripada panggil min jihati istirsalihi, daripada arah dia turun. Maknanya contoh rambut kita kan macam ni kan, ke depan ke belakang apa semua. Maknanya kalau rambut depan ni dia turun ke depan lah. Maknanya kalau turun ke depan, dia akan keluar. Maknanya kalau walaupun dia duduk atas, kita pergi basuh ke ujung, tak sah juga. Maknanya kalau lah diturunkan, akan keluar daripada had kepala, maka tak sah walaupun dia basuh ke atas. Faham tak? Contoh dia rambut tu dia tak turun ke bawah pun, dia angkat. Rambut dia panjang lah, tapi dia basuh kat ujung, tak sah juga. Maknanya kalau lah diturunkan, akan keluar daripada had kepala, maka tak sah juga. Tapi sebab tu dipanggil min jihatil istilsal, mana daripada arah dia turun. Tapi kalau contoh kalau lah walaupun kalau lah kita angkat ke belakang, memang dia akan masuk dalam had kepala. Jadi tak, yang diiktibar adalah masih lagi dalam had kepala daripada arah dia turun tu. Arah kalau depan ni arah turun dia ke depan lah, kalau belakang arah turun dia ke belakang, ke tepi arah turun dia ke tepi. Faham kan? Okey. Habis. Tu mashu syai'in min basyaratil aw sya'rin fil haid. Al-khamisu, bermula yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh dua kaki ma'al ka'bain, bersama ka'bain. Bersama dua buku lah. Ni wajiblah basuh semua. Bahkan kalau lah ada kita kata pecahan, merekah lah, rekahan pada kaki, wajib dibasuh di celah-celah rekahan. Wajib Bahkan kalau orang kata contohnya dia tercucuk dengan apa-apalah, orang kata paku ke, ataupun tercucuk dengan apa, selumbar ke, wajib tak masuk, kena tarik selumbar? Tak wajib tarik, tengok. Kalaulah dia tarik, maka wajib basuh dalam kawasan yang berlubang tu. Wajib basuh, dia kena. Jadi tapi kalau dia tidak tarik, maka tak wajib basuh. Jadi kalau tengok macam mana kan. Jadi kalau sebab apa, bila dia tak tarik, maka tu dianggap batin, masih ada bahagian batin, dia tak anggap zahir. Jadi tak wajib basuh. Tapi kalau dia dah tarik, itu dah dianggap zahir, kau wajib basuh. Hati-hatilah. Cuma kecuali ulama kata, kecuali lah kalau dia sudah bersedaging. Mana bila kita tarik lama kemudian dia dah bersedaging, maka memang tak wajib basuh lah, dah jadi batin kan. Okey, habis. As-sadisu, bermula yang keenam, at-tartibu. Jadi mengikut tu urutan, ala hadhil kaifiyah, mengikut kaifiyah ini. Jadi mana turutan, walaupun tidak mualah, walaupun tidak beturutan, yang penting dia ikut turutan. Dia basuh muka dulu, selepas saja dia basuh tangan, sah, tidak ada masalah. Tak wajib, kita kata tak wajib secara mualah, tapi wajib tertib. Jadi sebab tu mengikut masalah ni,
Kerana yang nak sebut tadi surah masalah kalau lah orang celup di dalam air yang tak cukup 2 kolah, dia celup semua anggota. Sah. Jadi cuma yang menjadi perbahasan ulama kata macam mana nak sah sedangkan wajib tertib. Itu kan serentak kan. Itu kan serentak kan. Kita kata satu masa yang sama. Jadi Imam Nawawi dalam Minhaj disebut kerana tertib itu terhasil dalam lahzah yang syariah. Dia berlaku dalam masa yang cepat. Macam tu. Jadi dia anggap seolah-olah dia tertib secara makna kan. Dia anggap tertib tu. Sebab tu anda sebut syarat dia mesti keseluruhan anggota di dalam air. Tapi kalau keluar satu anggota, dia dah jadi tak tertib. Dia wajib lepas. Dia hanya boleh terangkat untuk muka. Bahkan air tu jadi mustakmal. Dia kena ambil air baru. Kalau tak cukup 2 kolah, nak ambil air baru untuk basuh tangan, basuh kepala. Macam itulah dan seterusnya. Boleh kan? Okey, baik. Itu habis dalam bab wudu. Wa in kana alaihi, ni masuk dalam bab tadi hadas kecil, ni masuk dalam hadas besar. Wa in kana alaihi janabatun, oleh itu sekiranya adalah alaihi di atasnya, maksud padanya tu janabatun, ada berjunuban, ada janabah. Min mujama'atin, min tu min ta'lil lah. Kerana mujama'ah, kerana dia berjima ataupun bersama dengan istilah jima' lah, nampak kan? Maksudnya memasukkan idkhalu hasyafati zakar fil farji, memasukkan hasyafah zakar di dalam faraj. Faraj maksudnya kemaluan. Mana bila sebut idkhalu hasyafati zakar ilal farji, apa-apa jenis kemaluan. Tak kisahlah kemaluan perempuan tu pasti, kemaluan lelaki contoh bahagian dubur, dia masuk kan, naudzubillah lah kan, tak kisahlah apa-apa, dia masuk dalam dubur lelaki pun jadi berjunub. Ataupun dia masuk dalam haiwan, contohlah dia masuk dalam kemaluan haiwan, maka dia berjunub tak? Berjunub juga. Maka dia masuk dalam apa-apa jenis hasyafah, maka dia berjunub. Okey. Jadi okey, kat sini janabah ni min mujama'atin makna walau bighairi inzal. Tulis tu. Walau bighairi inzal. Walaupun tanpa keluar air mani. Maknanya kalau tak ada keluar air mani, hanya memasukkan hasyafah zakar di dalam faraj, maka wajib mandi. Walaupun tak keluar mani. Memang ada isu kan, masalah hadis innamal ma'u minal ma'. Hanya saja air itu daripada air. Mana hanya saja mandi itu daripada keluar keluar air mani. Itu masuk hadis. Tapi hadis itu mansuh dalam mazhab Nabi, hadis itu mansuh. Okey, habis. Terus kemudian au khuruji atau pada mujama'ah, ataupun menjadi janabah dengan sebab apa? Dengan sebab khuruji maniin, keluar oleh mani. Idhafah masdar kepada fa'il. Keluar apa yang keluar? Keluar mani. Binaumin dengan sebab tidur, au ghairihi ataupun bukan dengan sebab tidur. Jadi jelaslah keluar mani. Dia sebenarnya yang penting adalah keluar mani. Jadi binaumin au ghairihi itu dia bukan qaid ihtirazi, dia hanya qaid aghlabi saja. Jadi bila baca kitab fiqh, penting kena beza antara qaid ihtirazi dengan qaid aghlabi. Awak mana qaid ihtirazi? Mana qaid yang menyebabkan dia terkeluarnya satu benda. Contohnya mani. Mani tu qaid ihtirazi, kena keluar mani. Maknanya kalau keluar mazi, contoh mazi atau wadi kan? Mazi ni satu cecair yang keluar ketika mana syahwat, mula-mula syahwat kan? Bukan kemuncak syahwat, mula-mula syahwat kan? Keluar mazi. Laki atau perempuan lebih kurang sebenarnya kan. Jadi ketika permulaan syahwat, itu mazi, itu wajib mandi. Tak wajib. Jadi mani itu sebagai ihtiraz, dia keluar ke benda lain. Adapun naumin tu hanya aghlabi saja. Dia bukan ihtiraz, dia bukan qaid ihtirazi. Maknanya kalau dah keluar mani tanpa tidur pun, contohnya dia ialah tak tidur pun ataupun tidak berkhayal pun keluar jenis keluar mani. Jenis keluar mani, wajib tak mandi?
wajib mandi. Jadi bukan qaid hanya aghlabi. Biasanya orang keluar mandi ketika tidur ataupun ketika bersama kan, dengan bersama dengan isteri dan sebagainya. Khuruju mani, keluar oleh mani dengan sebab tidur ataupun selain tidur. Jadi kalau mani ni dia ada tiga ciri ataupun yang menyebabkan kita kenal mani. Pertama untuk lelaki lah. Terutama dia pertama tadaffuk, maknanya dia keluar secara laju kan tadaffuk. Sebab apa? Yalah laju lah, tadaffuk dia memancut. Dia memancut, tadaffuk. Kemudian ataupun talazzuz, ataupun merasa lazat. Maknanya ketika keluar tu rasa lazat, maka itu tanda punya alamah kepada mani. Yang ketiga, tengok pada bau dia. Kalaulah ketika mana benda tu basah, dia akan bau seperti bau tepung yang diuli. Tapi kalau ketika kering, dia bau seperti bayadil bid, mana putih telur. Ketika kering, maka itu tanda. Mana kalau ada salah satu tanda, bukan kena tiga, ada salah satu tanda, maka sudah menjadi mani. Cuma orang perempuan pun tanda ni juga. Cuma dia ada tambahan sikit orang perempuan, dia ana lupa nak rujuk. Tapi orang lelaki ni tanda dia. Boleh ya? Okey. Cuma satu qaid yang penting juga. Mani yang dikatakan wajib keluar mani dia adalah khuruju maniin awwala marrah, tulis awwala marratin. Apabila mani itu keluar kali pertama. Apa makna mani keluar kali pertama? Maknanya ia tidak dimasukkan semula. Jadi kalau contohnya mani kan, mani itu dah keluar, kemudian dia mandi, kemudian dia ambil mani yang sama. Contoh ni sebagai taswir dia lah. Dia ambil yang mani yang sama, dia masukkan balik di dalam zakarnya. Atau orang perempuan mani dia tu, kemudian dia masuk balik di dalam faraj dia, kemudian keluar balik mani yang sama. Wajib mandi tak wajib mandi? Sebab mani itu keluar kali kedua. Tapi kalaulah contoh dia keluar mani, lepas tu dia mandi, lepas mandi keluar lagi mani, bukan mani tu dimasukkan, keluar lagi. Faham? Keluar lagi, maka wajib mandi ya? Wajib mandi. Itu termasuk awal marah. Apa maksud awal marah ni? Mana mani yang keluar itu bau keluar yang kali pertama, bukan mana awal marah keluar yang tadi. Maka kalau keluar lagi tak wajib mandi. Itu bukan salah syarah. Kalau macam tu salah kan? Maksud awal marah ni maknanya tidak, mani itu tidak dimasukkan semula. Sebab tu dia perbahasan ni terutama untuk suami isteri. Jadi biasanya kalau contohnya perempuan, orang perempuan selepas bersama, contohnya dia keluar mani, keluar mani daripada faraj dia. Contoh selepas mani keluar mani faraj dia tu. Jadi dia tak tahu sebenarnya tu mani suami dia ke. Selepas bersama kan biasanya mani akan masuk di dalam faraj kan. Tak apa lagi dia cerita bagi jelas-jelas. Hukum nikah ni jelas kan. Contohnya masuk mani di dalam faraj isteri dia. Kemudian bila lepas mandi contohnya keluar mani, jadi dia wajib mandi ke tak? Tengok. Ulama kata sekiranya perempuan itu sampai kepada kemuncak syahwat. Kemuncak syahwat ketika bersama dengan isteri, dia masih sampai pada kemuncak syahwat. Sebab bila sampai pada kemuncak syahwat, kebiasaan perempuan akan keluar mani. Bila perempuan akan keluar mani, maknanya mani itu kemungkinan besar adalah mani dia, maka dia wajib mandi. Tapi kalau perempuan tu tak sampai pada kemuncak syahwat ketika bersama, ketika jima', maka memang tak wajib mandi. Kerana dia panggil tu mani kali kedua. Sebab tu mani suami dia, bukan mani dia. Faham dia wajib mandi tu je lah. Mandi sebab jima' je lah, bukan dengan sebab keluar mani. Jadi kalau lepas mani keluar mani dan dia tidak sampai ke puncak syahwat ketika bersama, maka tak wajib ulang mandi. Boleh ya? Okey, terus.
Lazimahu, maka orang yang ada janabah dengan sebab jima ataupun dengan sebab keluar mani, lazimahu, wajib ke atasnya, kata orang yang tersebut, ghuslu jami'i badanihi, membasuh akan keseluruhan badannya. Lebih idhafah masdar kepada maf'ul, membasuh akan keseluruhan badannya, ma'aniyati raf'il janabah, bersama niat mengangkat akan janabah. Samalah dia sebenarnya kita kata rukun bagi mandi wajib ni dua aja, niat dan juga ta'mimul ma' alal badan. Ta'mimul ma', yang pertama niat, yang kedua ta'mim. Apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ta'mim ni inilah meratakan kepada seluruhan badan. Dua aja dia punya rukun. Walaupun sebahagian ulama menambah ada satu lagi, mestilah menghilangkan izalatun najas, menghilangkan najis. Tapi pandangan itu pandangan yang dhaif lah. Yang muktamad di dalam mazhab, yang penting adalah ta'mimul ma'. Sebab izalatun najis ni, sekiranya contoh kat badan dia ada najis, badan dia ada najis, dan dengan satu basuhan sudah hilang segala sifat najis, maknanya dah jadi suci, maka dengan basuhan tu berserta dia niat mandi, sudah terangkat hadas dan bersih najis. Tapi kalau contoh dengan basuhan pertama tu tak hilang lagi najis, maka ketika tu basuhan tu tak angkat hadas dan tak hilang najis. Faham tak? Contohnya masih lagi ada kesan warna. Contohnya mungkin kena apa, tak istilah kencing ke kuning tu masih ada lagi. Kemudian bila jirus walaupun dia niat tapi tak hilang apa warna tu, kita kata tak hilang lagi sifat-sifat najis tu, ketika tu bukan tak sah mandi, najis pun tak terangkat, maka dia kena bersihkan dulu barulah kemudian dia mandi. Tapi kalau dengan basuhan sekali tu dah hilang sekali najis, maka terangkat sekali, terangkat hadas besar berserta suci daripada najis. Sebab tu ulama kata tak wajib. Izalatun najis tu bukan termasuk daripada rukun mandi, dia tak masuk rukun mandi. Habis. Dan dia tak wajib tertib, dia tak sama macam bab wudu, tak wajib tertib. Bahkan itu kelebihan mandi wajib ni. Kalau kelebihan apa, maknanya dia punya lebih daripada wudu. Dia dengan kita mandi secara automatik sekali angkat hadas kecil. Maksudnya bila kita mandi hadas besar, secara automatik hadas kecil terangkat. Mana kita tak wajib ambil wudu dah untuk kita semayang, tak wajib. Tapi dengan syarat, kena faham, dengan syarat dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudu. Contohnya lah, dah mandi, dia mandi, kemudian dia sentuh kemaluan, batal, kena ambil wudu lah. Contoh dia mandi tak sentuh kemaluan langsung, dan tak kentut dan sebagainya, tak kencing dan sebagainya, memang mandi sempurna, maka terangkat sekali hadas kecil. Hadas besar terangkat sekali hadas kecil. Jadi kalau orang kata macam mana nak buat, susah ni, biasa kita akan peganglah kemaluan supaya merata kan. Dia ada cara dia. Ulama cara ajar macam mana? Pertama, ketika mana kita qada hajat. Ketika qada hajat kan, mula-mula kan biasa orang nak mandi wajib dia akan qada hajat dulu kan. Qada hajat ketika mana dia lepas kencing dan berak tu, contohlah dia pun nak basuh, dia pun lepas istinja, atau lah lepas istinja, senang faham istinja. Jadi kemudian dia niat angkat hadas besar untuk dua kemaluan dan apa yang di sekelilingnya. Maksudnya sahaja aku mengangkat hadas besar untuk dua kemaluan dan sekelilingnya. Dia niat macam tu, niat khusus. Boleh tak dia panggil tafriqun niyah? Tafriqun niyah boleh. Dalam bab wudu boleh, dalam bab mandi pun boleh. Ini muktamad dalam mazhab. Tafriqun niyah, dia panggil kita khususkan angkat hadas untuk satu kawasan je. Jadi ketika mana kita contoh kita qada hajat tu, kita niat sahaja aku mengangkat hadas besar untuk dua kemaluan dan sekelilingnya, mana yang dekat-dekat dengannya. Maka kita sekali lah ketika mana jirus air tu, kita niat. Ketika tu terangkatlah hadas besar untuk dua kemaluan. Untuk dua kemaluan je terangkat. Yang lain kawasan tangan yang kena air tu tak terangkat sebenarnya. Sebab kita niat hadas besar tu khusus untuk dua kemaluan.
Jadi lepas habis tu kita pun mandi. Kita mandi, kita niatlah saja aku makan hadam besar atau saja aku mandi hadam besar dan sebagainya dengan niat-niat yang muktabar. Jadi dia tak boleh sentuh dah kemaluan. Maka tu angkatlah semua sekali wuduk dia pun dia tak boleh ambil wuduk dah. Cuma wuduk tetap sunnah kan. Sunnahlah ambil wuduk sunnah. Sunnah ambil wuduk. Tapi kalau ikut hukum fiqh maka dia sudah terangkat hadas besar berserta hadas kecil. Boleh faham kan? Okey, terus. Habis bab mandi wajib. Kita masuk dalam bab nawaqidul wudu. Wa yanqudul wudu'a, dan membatalkan akan wudu. Wudu'a tu jadi maf'ul bih. Mana fa'ila? Al-khariju min ahadi sabilain. Jadi al-kharij jadi fa'il. Membatalkan akan wudu. Apa yang membatalkan? Oleh sesuatu yang keluar min ahadi sabilain, daripada salah satu daripada dua jalan. Apa tu dua jalan? Al-qubul itu jadi badal bagi subulain. Yakni apa tu dua jalan tu? Yakni qubul dan dubur. Qubul ni kemaluan depan, dubur kemaluan belakang. Ala ma kana, di atas barang yang adalah ia. Jadi ma tu dipanggil nakirah tammah. Maksud ala syai'in kana. Mana di atas apa-apa bentuk pun dia. Yang penting keluar daripada dua sabilain. Sebab tu kalau takbir yang lebih, kita kata nak lebih memudah faham, mana yang qudul wudu khuruju syai'in. Mana keluar kharij tu, benda yang keluar tu sebenarnya tidak membatalkan, yang penting keluar. Keluarlah apa pun. Contohnya keluar walaupun makan, contohlah dia makan sesuatu, keluar masih lagi kekal sesuatu tu walaupun kering. Contoh dia makan jagung kan. Kemudian keluar jagung, dan jagung tu tak basah pun, masih lagi kita kata utuh, masih inilah, masih kerah lagi. Contohnya batal tak batal? Batal semua. Walaupun mana tidak walaupun keluar sesuatu yang bukan mu'tad, bukan perkara yang biasa pun, maka batal. Keluar darah kan contohnya, maka semua itu membatalkan wudu kan. Okey. Okey tu wa yanqudul wudu, dan membatalkan akan wudu zawalul aqli, oleh hilangnya akal. Jadi hilang akal dengan sebab apa? Binaumin, dengan sebab tidur, au ghairihi, ataupun selain tidur. Illa, melainkan nauma mumakkanin maq'adatahu, melainkan tidur orang yang tetap oleh ia orang maq'adatahu. Maq'adatahu tu jadi maf'ul kepada mumakkan. Sebab mumakkan tu dia isim maf'ul yang ataupun mumakkin pun boleh lah, isim fa'il pun boleh. Mumakkin, orang yang menetapkan. Orang yang menetapkan akan apa? Akan maq'adatahu, akan papan punggungnya. Menetapkan kat mana? Minal ardi, di tanah. Jadi perkara yang membatalkan wuduk yang kedua adalah hilangnya akal. Jadi masuk hilang akal ni ialah dia hilang tamyiz. Dia hilang tamyiz, mana tak dapat membezakan. Jadi sama ada tidur. Jadi tidur ni cuma ulama dari sudut ni lah, dari sudut perbahasan, sebagian ulama membezakan sikit. Sebab ulama kata kalau tidur akal dia sebenarnya tak hilang. Akalnya hanya asatru al-mata mastu, dia hanya tertutup je. Kalau betul-betul hilang ni orang gila, junun baru hilang. Ataupun irma'an, irma' pun sebenarnya inrimar, yang mana-mana tertutup. Maka sebenarnya kalau macam orang yang irma', dia ada ghairihi tu tercakup junun dan juga mughma alaih. Al-majnun ghairihi tu majnun juga mughma alaih. Tidur, orang yang tidur jelas lah, orang yang tidur. Jadi tidur tu maknanya orang yang sehingga dia dah tak sedar percakapan orang yang bercakap dengan dia. Dia memang tak sedar. Dan tanda tidur lama kata dia bermimpi. Jadi kalaulah dia mimpi maka dia memang tidur. Tapi kalaulah nu'as, mungkin nu'as, mengantuk
nu'as ni atau mamai, mengantuk lah, mengantuk ni, maka dia tidak mamai lah. Mamai ke? Nu'as ni cuma apa sesuai sikit. Dia dalam keadaan belum tidur, maksudnya dalam proses mengantuk tu lah. Dalam keadaan mengantuk tu dia tak tidur lagi, maka ketika tu tak batal. Jadi macam mana ulama kata tanda kepada dia nak beza antara nu'as dengan naum? Lihat, kalaulah dia masih lagi mendengar percakapan orang yang bercakap, walaupun dia tak faham. Dia tak faham kan apa orang cakap kat sebelah dia, tapi dia dengar, masih dengar, maka dia panggil nu'as, tidak membatalkan wudu. Itu beza antara nu'as dengan naum. Tapi kalaulah dah tak dengar, bahkan kalau mimpi, memang jelas tidur. Tidur tu alamat, mimpi tu alamat kepada tidur. Itu tidur. Kemudian junun orang yang gila. Jadi walaupun dia gila sekejap je, sesaat gila kemudian sedap balik, maka membatalkan wudu dia. Itu juga mughma alaih. Mughma alaih ni boleh terjemah pitam, boleh mana orang yang dia terus hilang dia punya badan dia punya kekuatan badan. Mana pitam masuk mughma alaih, koma masuk mughma alaih, pengsan masuk mughma alaih. Kalau tidur lain kan, ni masuk pitam, koma, tu semua masuk mughma alaih. Dia dah hilang dah dia punya kekuatan badan tu. Kalau tidur dia boleh bangun balik kan. Mughma alaih ni orang dah tak sedar, kalau dikejut pun tak sedar dah. Jadi mughma alaih walaupun sekejap pun membatalkan. Sebab tu ulama bezakan sikit, tidur ni dia asal terus dia punya akal tu sebenarnya ada tapi tertutup. Kalau junun memang hilang terus. Kalau mughma alaih sebenarnya inrima, dia punya bahasa inrima ni maknanya dia tenggelam. Dia macam seolah-olah dia tenggelam di dalam satu. Sebenarnya masih lagi ada terkandung tu, tapi dia tenggelam di dalam sesuatu. Jadi sebab tu dia ada beza sikit untuk orang tidur. Untuk orang tidur, tengok kalaulah tidur dia tu menetapkan memakanin maq'adatahu, dia menetapkan papan punggungnya. Apa maksud menetapkan papan punggung? Maknanya di antara papan punggung dan juga tanah tu ataupun tempat dia duduk tu tidak ada ruang, tidak ada tajaf, tidak ada ruang. Tidak ada ruang sekira-kira menyebabkan keluar angin. Maknanya itulah. Maknanya kalaulah dia tidur dalam keadaan dia tetap papan punggung, maka ketika itu tidak batal air semayang tu, adalah wuduk tu tidak batal. Kerana apa? Kerana ilat lah. Ilat kepada tidur membatalkan, sebenarnya kalau kita teliti, ilat dia bukan zawalul aqli. Ilat bagi tidur adalah mazinnah khurujir rih atau mazinnah khuruju syai' minas sabilain. Mazinnah khurujir rih lah. Mazinnah tempat sangkaan keluarnya angin daripada dua jalan. Itu sebenarnya tidur. Takut sebab apa? Sebab orang kata bila satu orang tidur, dia punya urat-urat semua sudah kendur, maka akan menyebabkan angin biasa akan keluar. Jadi bila dia tidur tetap papan punggung, maka akan selamat daripada keluar angin. Ada pun yang lain tu, contohnya mughma alaih dan junun, orang yang gila dan orang yang pengsan ni, walaupun dia tetap papan punggung, maka tetap batal. Contohnya memang dia orang gila, dia gila tapi dia duduk je. Batal tak? Batal. Walaupun tak keluar sesuatu pun, walaupun tetap papan punggung, kerana ilat dia adalah memang hilangkan. Sebab tu ilat bagi tidur sebenarnya kenapa bolehnya dia menetapkan papan punggung tidak membatalkan, kerana ilat dia mazinnatu khuruji syai'. Mazinnah keluar satu. Jadi bila dia tetap, maka tak adalah mazinnah, tak adalah sangkaan. Okey. Habis. Cuma sebagai ulama kata kecuali orang yang mana naum ala qafah, tidur di atas tengkuk. Sebagian masyayikh sebut mustalqiyan, mana dia tidur terlentang. Jadi kalau tidur terlentang, walaupun tetap papan punggung, dia batal. Dia tak ada, walaupun kita kata dah kepit baik lah, dia kata kalau tak keluar batal. Kalau dia tidur dalam keadaan terlentang, sebab dia punya mazinah tu kuat. Sebenarnya tidur terlentang ni orang tak sedar juga kan, kemungkinan dia akan ke tepi dan sebagainya. Tidur terlentang memang batal. Tapi kalau dia tidur duduk, maka boleh, kerana dia ambil daripada hadis ketika mana sahabat tunggu Rasulullah ketika waktu isyak, mereka
sehingga kan menunggu sehingga kan tertunduk-tunduk kepala mereka. Jadi bila tunduk mana dia patut tidur lah. Jadi ulama istidlal mana mati tidur sebagaimana tetap bangun tidak membatalkan. Habis. Wa yanqudul wudu'a, dan membatalkan akan wudu masuk qubuli au duburi adami, menyentuh kubul ataupun dubur adamiyin, anak Adam. Minhu tu min nafsihi lah maknanya, daripada dirinya, au min ghairihi, ataupun daripada selainnya. Sentuh-sentuh dengan apa? Bi batnil kafi, jadi jar majrur muta'allaq kepada mas. Sentuh-sentuh dengan perut tapak tangan, bi batnil kafi wa butunil asabi'i, dan juga perut jari jemari. Kabiran kana aw saghiran, sama adalah ia yang menyentuh ataupun ia yang disentuh lah. Sebenarnya kalau orang yang menyentuh tu budak, dia masih ada, sebenarnya tak kira pun. Maknanya senang cerita orang yang disentuh tu lah. Orang sama ada orang yang disentuh itu kabiran kana aw saghiran. Jadi kabiran tu jadi khabar muqaddam daripada kana. Di kana tu isim dia itulah dhamir mustatir. Takdiruhu huwa kembali pada al-mamsusan, yang disentuh. Dia punya khabar itu kabiran. Saghiran tak atah pada kabiran. Sama ada adalah ia yang disentuh tu besar ataupun kecil. Tak isap. Maknanya orang balik ke sesuatu, orang yang masih kecil ke bayi sekalipun, maka membatalkan. Walau waladahu, walaupun adalah yang disentuh itu anaknya, anak yang kecil masih bayi. Contoh mak kan, biasa ibu-ibu ni dia akan basuh berak lah, basuh kencing dan sebagainya, akan menyebabkan menyentuh kemaluan. Batal tak? Batal wudu. Walau mayitan, walaupun orang yang disentuh itu mati, sudah inilah, sudah meninggal, maka tetap batal. Okey, kalau kita tengok teliti syarat-syarat pertama kan pada masalah menyentuh kemaluan ni, pertama mestilah masuk kubuli au duburi, mesti menyentuh kubul dan dubur. Mana kalaulah selain daripada kubul dan dubur, contoh ada sentuh papan punggung, aliatain ni papan, inilah papan punggung, dia bukan dubur tu, papan punggung, maka tak batal. Dia mesti dubur. Mana dubur ni dia punya tu kawasan yang multaqal manfas, tempat bertemunya tempat keluar, panggil multaqal manfas. Sebagai orang main kemut lah, tempat kemut lah. Tempat tu, tempat keluar tu, yang tempat bertemunya sesuatu yang keluar tu. Maka yang tu situ saja, sentuh kat situ saja. Kalau kat dubur situ yang batal. Tapi kalau sentuh tepi-tepi aliatain, maka tidak batal. Itu satu. Kemudian kalau lah dekat itu, kalau dubur. Kalau kubul, kalau untuk orang perempuan lah kemaluan tempat yang dikeluar kencing dan sebagainya tu. Kalau orang lelaki pada dia punya zakar tu keseluruhan. Keseluruhan zakar itu yang membatalkan. Jadi kalau lah untuk orang lelaki contoh dia sentuh bulu pada kemaluan tu tak batal, ataupun dia sentuh bahagian telur tu semua tak batal. Yang penting adalah zakar tu, batang zakar tu. Kemudian syarat yang seterusnya mesti adami, anak Adam. Ia terkeluar daripada adami oleh hayawan. Jadi kalaulah dia menyentuh lah kemaluan hayawan, tidak batal. Jadi dia beza dalam masalah jima' tadi kan. Jima' tak kisahlah haiwan ke orang ke, wajib mandi. Okey. Faham? Minhu, daripada dirinya. Maknanya kat sini qaid tu bukan qaid ihtirazi, tapi li ta'mim. Minhu au min ghairi, tujuan untuk takmim. Mana tak kisahlah dia sentuh tu, dia sentuh kemaluan dia sendiri ataupun kemaluan orang lain, tak kisah. Contoh sentuh orang, dia sentuh kemaluan dia sendiri, ataupun contoh mak, dia sentuh kemaluan anak dia contohnya, maka tetap batal. Tapi dengan syarat mestilah sentuh tu dengan tapak tangan. Mana apa tapak tangan? Dekat bahagian dalam ni. Mana tapak tangan bagi bab ni rahah ni, rahah kat sini. Kalau kita dia bagi rahah kan kat sini kan. Kemudian butunil asabi', perut jari jemari.
Dengan macam mana kita nak tahu tu kawasan dia yang menyebabkan batal? Dengan kita intibaq. Intibaq di mana kita tekap dua tapak tangan ma'a tahamulin yasir. Bersama kita tekan sikit. Kan? Kita tekap dua tapak tangan dengan kita tekan sikit. Maka kawasan yang bertemu tu yang menyebabkan batal. Tapi kalau kawasan tepi tu maka tidak batal. Biasa dengar lah orang kata kalau kencing dia pegang zakar dia macam ni, tepi ni. Batal tak? Batal tak dulu dah? Ketika kencing dia pegang zakar dia macam ni. Dia pegang tepi, dia tak pegang tapak tangan. Batal tak? Batal tak? Dia pegang tepi. Mengencing batal. So lawak-lawak. So ustaz dia buat lawak lah. Kita sebut dia lah kan. Maknanya memang tak batal dari sudut menyentuh, tapi batal dengan sebab kencing. Okey. Mana tepi jari jemari tidak membatalkan wudu. Okey, begitu juga kalau hujung jari jemari, di hujung, dia pegang hujung. Maka tak batal. Itu satu lagi penting. Jadi satu takmim daripada diri dia ataupun diri orang lain. Satu lagi takmim tidak melihat kepada jantina. Tu takmim dia lagi satu. Maknanya sama ada dia menyentuh, lelaki menyentuh kemaluan perempuan ataupun dia menyentuh kemaluan lelaki sendiri. Maka batal. Maka tidak melihat jantina. Kemudian takmim yang ketiga, tidak melihat kepada umur. Pertama, tidak melihat kepada dia sentuh diri dia atau sentuh orang lain. Maknanya sama batal. Yang kedua, tidak melihat kepada jantina. Kemudian tidak melihat kepada umur. Maknanya sama ada dia menyentuh orang yang sudah balik ataupun belum balik ataupun bayi dan sebagainya. Semua batal. Sebab tu walaupun anak dia, walaupun si mati. Tapi kat sini yang batal apa? Yang batal hanyalah al-masu. Kena ingat tak? Yang batal hanyalah orang yang menyentuh. Orang yang disentuh batal tak? Orang yang disentuh tidak batal. Mana kalau lah satu orang lelaki sentuh kemaluan satu orang lelaki yang lain, yang batal apa? Hanyalah orang yang menyentuh. Orang yang disentuh batal tidak. Tapi kalau lelaki sentuh kemaluan perempuan yang ajnabiyah, jelas dah batal. Batal tu bukan dengan sebab sentuh kemaluan, dengan sebab persentuhan lelaki dan perempuan. Dia sebab lain. Tapi kalau jadi kat situ di masa takmim tu, maknanya dia tak melihat kepada jantina. Tapi dan yang batal hanyalah al-masu, yang menyentuh sahaja. Yang disentuh tidak batal. Okey, habis. Wa yanqudul wudu, dan membatalkan akan wudu. Batal apa? Iltiqa'u basyaratai. Dia tasniah, mustasna. Kenapa dibuang nun? Kerana diidhafahkan. Maksudnya basyaratai rajulin imra'atan. Apa ada waw Ada waw tak? Ada waw. Ada waw. Basyaratai rajulin wa imra'atin. Boleh juga. Dia lebih aulanya ada waw lah, sebab nak cerita dua kulit ataupun ialah dua kulit kan. Wayang tu membatalkan akan wudu oleh bertemu dua kulit, lelaki dan juga perempuan. Okey. Jadi syarat yang pertama bersentuhan untuk lelaki dan perempuan ni, pertama mesti berlainan jantina. Itu satu. Yang kedua, kabiraini, mestilah kedua-duanya besar. Apa makna besar kat sini? Apa makna besar kat sini? Balik? Betul ya balik? Tak, maknanya mustaha. Kalau untuk lelaki mustaha, maknanya dia disyahwati. Kalau untuk orang mustaha lah. Maknanya ada tambah tam tu. Maknanya sekira-kira disyahwati. Apa maknanya disyahwati? Maknanya kalau lah orang berlainan jenis tengok dia, maka akan boleh menimbulkan syahwat. Jadi dia tidak syarat balik. Contohnya lelaki dia menyentuh satu budak perempuan yang mana umur dia ni biasa dalam keadaan ni memang disyahwati, walaupun perempuan tak balik. Contohnya perempuan yang umur 12 tahun, contohlah 12 tahun tapi dia tak pernah keluar haid lagi, kan?
dia tak pernah keluar haid. Kan 15 je lah balik kan, sebab panggil balik dengan sebab umur, dengan bisin. Contoh dia tak pernah keluar haid, maka 12 belum balik ke belum? Belum balik. Jadi tapi kebiasaan kalau tambah perempuan-perempuan Arab ni, dia badan dia besar kan, maka dipanggil sudah disyahwati, mushtahah. Mana kabir kat sini dengan mana mushtahah, disyahwati. Maka sudah cukup untuk membatalkan. Dengan syarat lelaki itu pun mushtahah, mana dia tu disyahwati dengan mana dia besar. Saya kira kalau lah perempuan tengok dia boleh menyebabkan syahwat, begitu juga kalau dia pegang perempuan yang mushtahah, yang mana boleh menyebabkan bersyahwat, lawannya dinar tu, maka sudah batal. Maka kena dua-dua mushtahah. Sebab tu ulama sebut ulama sebut illah bagi masalah batal wuduk dengan sebab bersentuhan lelaki dan perempuan ni, illah dia adalah madhinnatus syahwah. Illah dia bukan syahwat. Illah dia adalah madhinnatus syahwah. Ingat illah ni, illah yang tepat. Illah dia bukan syahwat. Sebab apa? Sebab tidak penting dia bersyahwat atau syahwat, bersyahwat atau tidak. Yang penting dia adalah perempuan atau lelaki itu tempat yang mana boleh menimbulkan syahwat. Itu maknanya mazinah, dia tempat timbul syahwat. Jadi sebab tu mazhab Syafi'i tak lihat orang sentuh tu syahwat atau tak syahwat. Bersyahwat ke tak bersyahwat, dia sentuh perempuan yang besar dengan mana tadi tu, sekiranya boleh menimbulkan syahwat, maka batal. Walaupun ketika sentuh tidak bersyahwat. Sebab sudah tahakkuk makna mazinah. Mazinah ni tempat sangkaan, walaupun tak ada syahwat pun, tapi menyebabkan ada sangkaan untuk berlaku syahwat. Sebab tu illat dia adalah madhinnatus syahwah. Itu illat yang tepat lah. Sebab tu syarat ni kabirah. Jadi kalau lah kita faham dia muhtaras dia, kalau lah contoh lelaki yang besar sentuh, besar tu dengan mana mustahar, dia disyahwati, walaupun contoh dia tak balik pun, lelaki contoh yang umur 13 belum pernah keluar mandi, dia menyentuh perempuan yang memang umur 12 contohnya, sama-sama belum balik tapi sudah besar, maka batal. Contoh lagi, contoh dah besar, dah tua rentak, tapi sentuh dengan budak yang kecil, maka tak batal. Tak batal kerana tak cukup syarat. Begitu lah perempuan tengok kalau nak sentuh, contoh dia sentuh budak lelaki yang masih kecil, maka tak batal. Kalau besar maka barulah ketika itu batal. Itu syarat yang pertama. Yang seterusnya ajnabiyaini, yang mana keduanya lelaki dan perempuan itu ajnabi. Apa makna ajnabi? Dekat sini ataupun ajnabi lawannya mahram kan. Ajnabi maknanya bukanlah keduanya itu mahram. Apa takrif mahram di sini? Yang dikatakan kalau mahram, maka tidak mengapa kalau sentuh tak batal. Kalau jelas dia kena dua-dua ajnabi, orang asing. Jadi lawannya kalau lah dua-dua tu mahram, lelaki dan perempuan itu mahram, maka tidak membatalkan. Apa makna mahram kat sini? Jadi tulis dia punya takrif tu. Ma haruma nikahuha, atau man haruma nikahuha ala ta'bidi bisababin mubahin li hurmatiha. Ini mana mahram di sini Man haruma nikahuha ala ta'bidi bisababin mubahin li hurmatiha. Kenapa ada maksud takrif ni? Supaya kalau kita terjemah secara umum lah, kalau kita faham mahram ni maknanya yang haram kahwin. Tapi kalau kita teliti masuk kat sini adalah haram nikah selama-lamanya dengan sebab yang mubah. Qaid yang pertama, bisababin mubah. Jadi terkeluarlah dengan sebab yang bukan mubah. Contoh sebab yang bukan mubah adalah waqti syubhat. Jadi kalau waqti syubhat, contohnya satu orang lelaki
dia tersilap, masuk dalam satu bilik, contohnya bilik tu gelap, dia ingat isteri dia, kemudian dia bersama dengan satu perempuan yang lain bukan isteri dia. Wati syubhat dipanggil wati yang ada syubhat. Ada syubhat kat situ, panggil syubhatul fa'il. Tak apalah, nanti membahas dalam masalah qawaid fiqh, panggil syubhatul fa'il. Maka ketika tu dia tersilap. Dia panggil zina, tak panggil zina. Dia panggil wati syubhat sebab tersilap. Jadi anak tu, contohlah keluarlah anak perempuan. Anak perempuan tu anak dia tak? Anak dia. Boleh dibinkan kepada dia, boleh dinisbahkan kepada dia. Tapi dia tu dianggap mahram tak? Dia dianggap mahram dalam bab nikah, tapi tidak dianggap mahram dalam bab bersentuhan ni. Faham tak? Dia dianggap mahram dalam bab nikah, mana tak boleh nikah sebab anak dia. Tetapi dia tidak dianggap mahram dalam bab membatalkan wudu. Dia kalau dah disentuh anak perempuan tu, anak perempuan dia tu yang dengan sebab wati syubhat, maka batal. Sebab wati tu terhasil bukan dengan sebab yang mubah, dengan sebab syubhat. Syubhat tak maksud mubah lah. Tidak dihukumkan mubah, syubhat kan. Mestilah pertama mahram dengan sebab yang mubah. Memang contoh memang anak dia daripada isteri yang sah, jelaslah, maka itu tidak membatalkan wudu. Kemudian lihurmatiha, kerana memang hurmah, kehormatan perempuan tu. Jadi terkeluarlah kalau perempuan yang mana dia diharamkan kahwin kerana lihurmati ghairihi, kerana kehormatan bukan sebab perempuan tu. Contohnya isteri-isteri Nabi SAW. Jadi isteri-isteri Nabi haram kahwin tak? Kita haram lah. Contoh para sahabat, sekarang mungkin lah tak nak lah. Jadi contoh para sahabat haram kahwin, kita memang haram lah. Haram tu selama-lamanya. Tapi yang berlaku kita kata sahabat lah. Jadi sahabat haram kahwin dengan azwajun Nabi SAW, dengan isteri-isteri Nabi. Jadi dia jadi haram mu'abbad selama-lamanya. Tapi haram tu kalau sentuh batal tak? Batal tu. Kerana haram tu bukan kerana kehormatan perempuan, kerana lihurmati Nabi, kerana kehormatan Nabi SAW. Jadi terkeluar dengan azwajun Nabi SAW. Jadi sebab kat sini mahram kat sini lebih umum daripada mahram dalam bab kahwin. Faham kan? Itu mana ajnabi dekat sini. Maknanya itulah dia lawan bagi mahram yang kita sebut di takrif yang ana sebut tu. Kemudian bila hailin, dengan tanpa hail, dengan tanpa ada penghalang. Jadi terkeluarlah kalau ada penghalang. Walaupun penghalang tu raqiqan, walaupun nipis sangat-sangat, itu pun tidak membatalkan. Lagi mana ada penghalang tidak membatalkan. Okey. Illa ghufra. Ni istisna daripada tu bersentuhan dua kulit tu. Illa ghufran, melainkan kuku, sya'ran dan juga rambut, au sinnan ataupun gigi. Jadi kalau kat sini kita bahas kalau nahu boleh jadi istisna munqati' sebenarnya. Sebab kesemua ni bukan basyarah, bukan kulit. Jadi kan istisna munqati' ni maknanya mustasna, tidak termasuk daripada jinsil mustasna minhu kan. Kalau ja'al qaumu illa zaidan, ketika itu dia bagi mustasna muttasil. Jadi contoh ja'al qaumu illa asadan, sebagai istisna munqati' sebab asad tu bukan termasuk daripada qaum. Contohlah kat sini sebab zufran, sya'ran dan sinan tu dia bukan kulit. Sebenarnya dah terkeluar awal-awal dah. Tapi tak apalah, diterangkan supaya tidak untuk menghilangkan iskal. Maksudnya kalaulah bersentuhan kulit dengan kuku atau kuku dengan kuku, maka tidak batal. Ataupun sentuh rambut saja tidak batal. Atau sentuh gigi saja tidak batal. Jadi fala yang qudul wudu. Jadi oleh itu bila kita faham macam tu, jadi fa itu boleh fa fasihah. Maknanya apabila engkau sudah mengetahui bahawasanya diistisnakan zufran, sya'ran dan sinan, maka kesemua itu tiga-tiga ini tidaklah yang qudul wudu, tidak membatalkan oleh kesemua ini akan wudu. Cuma sinan ni sebahagian ulama, antaranya Ibn Hajar, dia kiaskan juga dengan keseluruhan tulang belulang. Mana contohlah kalau ada perempuan tu, lelaki tu ke atau perempuan tu kulit dia tu sampai nampak tulang, terkupas kulit sampai nampak tulang, disentuh kat tulang dia, bukan sentuh kat kulit, batal tak? Ikut Ibn Hajar tidak batal.
Sebab sin tu pun sebenarnya tulang. Kan? Gigi tu tulang. Jadi segala jenis tulang pun kalau tersentuh maka tidak batal. Bahkan kalau kat sini dia tercakup, kalau contoh sentuh si mati. Sentuh, kalau orang yang sentuh mayat maka batal. Cuma bila sentuh si mati, yang batal siapa? Yang batal yang hidup saja. Bila satu orang, contoh lelaki, dia contohlah satu orang suami dia menyentuh isteri yang mati. Suami itulah batal. Yang isteri dia tu yang meninggal tu tidak batal. Dan tak perlu ulang wuduk, kan sunat bagi, kalau contoh kita mandikan jenazah, kita sunat ambil wuduk dia kan. Sunat dah kita ulang balik tak? Dia tak batal wuduk dia. Yang batal hanyalah orang yang hidup saja. Tu kalau contoh orang tua-tua lah, bila kita nak mandi, tak boleh cium lagi, dah ambil wuduk. Kata tak boleh cium tu maksudnya boleh. Yang kata batal tu untuk orang yang hidup. Cuma kat sini satu bentuk yang ni lah, nama panggil, kita bahas dari sudut haisiat. Kita bahas dari sudut haisiat batal wuduk. Ada pun dari sudut haram sentuh tak haram sentuh, bukan dibahas kat sini. Contohnya, orang itu haruslah sentuh rambut perempuan aja Nabi, tak haram juga. Kita bukan bahas tentang haram atau halal sentuh. Kita bahas tentang batal ataupun tidak batal. Sebab tu suatu talibul ilmi penting membahas, kita kata memfokus dalam bab haisiat, sudut. Kita bahas sudut apa? Kita sudut batal, bukan sudut harus. Okey. Bahkan kalau contohnya satu orang lelaki dia sentuh perempuan yang tua, yang tidak bersyahwat pun batal. Ini pandangan qaul jadilah. Kalau qaul qadim mengatakan kalau perempuan tu tua renta, maknanya dah memang tua, ataupun lelaki tu tua renta, maka tidak batal. Tapi itu pandangan yang qadim. Tapi pandangan jadi dia tetap batal. Dia panggil kullu saqitun man laqitahu. Setiap sakit tu lahu, setiap benda yang jatuh adanya man laqitahu, ada mesti ada orang kutip. Inilah antara dinukilkan itu perkataan Imam Syafi'i. Mana setiap benda yang gugur tu pasti ada orang. Mana kalau orang perempuan tua pun kemungkinan ada yang disyahwat, ada orang yang bersyahwat dengan dia, maka Imam Syafi'i kata batal juga. Sebab melihat walaupun orang tua biasa tidak disyahwati ya, tapi tak batal juga. Tetap batal. Habis. Wa yushtaratu itu habis dalam bab nawaqidul wudu. Okey, masuk dalam bab syurutus solah. Sah solat. Okey, sikit lagi ya. Wa yushtaratu li sihhatis salati, disyaratkan bagi sahnya solat ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui apa? Dukhulil waqti, akan masuk waktu. Idhafah masdar kepada maf'ul. Mengetahui akan masuk waktu biyaqinin, dengan cara yakin. Contohnya dia memang lihat tenggelamnya matahari. Ketika tu memang wajiblah, contohnya waktu maghrib tenggelam matahari. Maka dia nampak dengan jelas dengan mata, dia yakinlah. Jadi masuklah waktu solat. Ataupun dengan sebab ijtihad. Ijtihad ni contohnya biasanya dia habiskan, contohnya dia sembahyang asar, dia kata kalau lah biasa aku baca dalam 4 juzuk ni, masuk maghrib dah, dia pun baca 4 juzuk. Itu ijtihad lah. Maka ketika habis 4 juzuk maka masuk solat, masuk waktu solat. Itu makna ijtihad. Dengan ada qarinah, contohnya dengan dia kata dengan biasanya kalau dengan dia buat kerja sebanyak ni biasa dah masuk waktu. Dia pun buat kerja dengan sebanyak tu. Itu dah antara qarinah dengan ijtihad lah tu. Dengan adanya dalil-dalil atau qarinah yang menunjukkan masuk waktu. Dia tak tengok pun tenggelam tu, tapi dia buat sesuatu yang menyebabkan biasanya akan masuk waktu dengan dia buat waktu yang macam ni. Au ghalabatil dhann, ataupun kuatnya sangkaan. Jadi ghalabatil dhann ni ghalabatul dhann ni terhasil dengan taqlidil mujtahid. Dia taklid kepada satu orang yang berijtihad. Taklid mujtahid. Maknanya dia tak ijtihad, dia tak buat pun. Kawan dia kata biasa saya baca 4 juzuk ni masuk maghrib dah. Dia tak baca pun. Kawan dia tengok kawan dia habis baca 4 juzuk.
Ya, aku ikut hang lah. Jadi ikutkan sebenarnya taqlidul musyahid ni boleh tak? Dia tak boleh. Melainkan orang yang tidak mampu. Dia tak mampu, dia tak ada benda yang menyebabkan dia nak kira. Dia tak boleh tengok, dia tak nampak matahari terbenam. Dan dia tidak ada kemampuan untuk ijtihad. Dia tak ada tanda-tanda ya. Hanya satu cara dia tahu maksudnya dengan taklid. Ketika tu wajib taklid. Tapi kalau dia boleh ijtihad, dia tahu. Kalau saya punya pula dengan cara buat sekian-sekian, saya tahu masa waktu. Dia tak boleh ikut orang. Dia wajib ijtihad. Dia masuk dalam bab usul fiqh kan. Al-mujtahid yahrumu alaihi taqlidul mujtahid akharan. Mujtahid dia haram taklid kepada mujtahid lain. Dia masuk dalam bab usul fiqh tu sebenarnya. Bila dia mampu ijtihad, haram dia taklid. Siapa yang boleh taklid? Taklid ni bagi orang yang tidak mampu ijtihad. Barulah dia boleh taklid. Tapi kalau ikhbar dengan musyahadah, dia beza sikit. Ikhbar musyahadah, maknanya satu orang siqah yang dipercayai, dia pun tengok tengok matahari terbenam. Dia tengok matahari terbenam. Kemudian dia beritahu kawan, aku nampak tadi matahari dah terbenam. Ketika tu wajib ikut. Dia tak sama dengan ijtihad. Sebab dia panggil dia tu panggil naqlun 'anil nas. Dia ikhbar ataupun ikhbar 'anil nas juga nas. Dia mengkhabarkan daripada nas juga nas. Dia seperti mana hadis lah. Hadis tu adakah kita wajib dengar daripada mulut Nabi SAW? Tak wajib. Nukilan tu dianggap nas juga. Mana orang yang menukil daripada Nabi tu dianggap nas. Seperti mana hadis. Jadi kalau lah orang yang menukil daripada cara musyahadah, dia tengok, bukan ijtihad. Dia tengok kemudian dia hafal. Jadi orang yang terima penghabaran tu wajib dia terima. Dia tak boleh ijtihad. Dia kena terima perkataan lah. Yang tadi tengok, okey, dia boleh semayang. Jadi kalau lah dia tak buat tiga benda ni, fa in shalla ma'a syakki, oleh itu sekiranya solat oleh ia bersama syak, maknanya dia tak buat tiga-tiga, yakin tak ada, ijtihad tak ada, wala bahzan pun tak ada, lam tasihha salatuhu, maka tidak sah dia solatnya. Tidak sah tu walaupun bertepatan solat je dengan waktu. Walaupun contohnya memang dia sembahyang main langgar je. Buat je. Tengok orang kata tadi sembahyang tu memang dah masuk waktu dah. Kan? Contoh sembahyang Zuhur, dia tak tahu mana sembahyang. Tu kawan dia kata tadi sembahyang tu ni dah memang lepas azan dah. Jadi adakah sembahyang dah sah? Tak sah. Tak sah walaupun bertepatan. Kerana di dalam ibadah iktibar dua. Iktibar zannul mukallaf dan juga iktibar nafsul amri. Kaedah ni disebut oleh dalam Fathul Mu'in. Maknanya kena iktibar dua. Zon, kalau zon apa? Dia memang tahu dengan cara ijtihad ataupun dia tengok sendiri. Ada zon, ada sangkaan yang kuat di dalam diri dia. Kemudian mesti bertepatan dengan nafsul amri. Memang bertepatan dengan hakikat sebenar. Memang masuk waktu sebenar. Jadi kalau lah ikhlal, mana tak cukup dua benda ni, maka tak sah ibadat. Jadi contohnya kalau lah memang tak ada zon, memang tidak ada sebab dia main redu, main lagar dia semayang, maka walaupun betul-betul waktu tak sah. Begitu juga sebaliknya. Contohnya dia dah ijtihad lah. Dia kata 4 juzuk biasanya akan habis, akan masuk waktu. Dia pun baca 4 juzuk, dia pun masuk, dia pun semayang. Kemudian ternyata lepas tu lepas habis 4 juzuk dia semayang, dia tengok tak tenggelam lagi. Tengoknya contohlah tersalah, bana khata'u, ternyata memang salah dia punya ijtihad. Sah tak solat? Tak sah. Sebab tak cukup satu lagi, nafsul amr, hakikat kena. Dia kena cukup dua. Boleh. Okey, terus. Cuma masalah syarat ni panggil yushtaratu kan. Kalau kita nak bahas syarat ni, dia wajib juga. Tapi kenapa dibezakan dengan arkan? Arkan pun wajib, syarat pun wajib. Apa beza? Beza dia ana sebut yang pada masalah wuduk tu arkan. Arkan ni dia yang tu tabni mahiyat syai', dia yang dimasuk di dalam hakikat solat. Atau senang perkara, senang cerita, dia memang di dalam solat. Sesuatu yang dilakukan di dalam solat. Senang faham lah. Beza dengan syarat.
Syarat ni kemungkinan dilakukan sebelum solat pun dia dah lakukan. Contohnya syarat untuk sembahyang mesti ada wudu. Dia dah buat dulu kan sebelum solat. Itu satu perbezaan dia. Satu lagi, kalau syarat ni dia panggil kharijun an mahiyati syai'. Dia keluar daripada hakikat sesuatu. Sebab tu syarat tidak masuk dalam takrif. Kena ingat, syarat tidak masuk di dalam takrif. Walaupun dia wajib, dia kena buat. Wajib ma'rifatul dukhul, dia wajib buat. Ataupun kalau sebagian ulama takrifkan syarat ni yalzamu min adamihi al-adam. Lazim daripada ketiadaan lah ibadat tersebut. Tapi la yalzamu min wujudihi al-wujud. Tidak lazim daripada adanya akan adanya ibadat. Itu syarat. Lazim daripada tiada akan tak ada solat. Kalau tak tahu sesuatu, memang pasti tidak akan ada solat. Tapi kalau adanya ma'rifah, adakah mesti ada yang solat? Tak mesti. Kalau dia tak solat, tak solat. Ataupun dengan sebab ada manik yang lain, contoh dan sebagainya. Jadi ketika itulah, jadi tak lazim daripada adanya solat. Tapi lazim daripada tiadanya solat. Tak mungkin kalau dia solat dalam keadaan ketiadaan syarat-syarat. Habis. Wa yushtaratu, syarat yang seterusnya ma'rifatul qiblat, mengetahui akan qiblat. Jadi mengetahui akan qiblat ni kalau mengikut kepada yang muktamad dalam mazhab mestilah ainul qiblah. Ini ma'rifatu ainul qiblah. Maksudnya dia kena tahu ain qiblat ke mana. Cuma sebagai mazhab jihah qiblat. Ini yang penting arah. Tapi kalau mazhab ini dia mesti tahu ain. Maknanya memang kalau kita menghadap ke sini, memang dari sudut zon lah. Kalau jauh daripada Kaabah, zon. Mana ghalabatil zon, memang mengena pada ain Kaabah. Maknanya kena pada betul-betul Kaabah. Tapi kalaulah sekiranya ia berada di tanah haram dan menyebabkan dia boleh nampak, contoh dia duduk kat hotel, boleh nampak Kaabah, wajib secara yakin. Dia tak boleh zon. Wajib dia secara yakin kena menghadap Kaabah. Wajib. Dia kena menghadap betul. Dia tak boleh dengan ijtihad. Kalau kat sini boleh ijtihad. Kat sini boleh ijtihad. Kita ijtihad, kita pakai kompas ke dan sebagainya, maka memadai. Itu mazhab dia mesti ainul qiblah. Terus wa yajibu, dan wajib satrul aurati bisatir. Wajib oleh menutup aurat dengan satir, dengan penutup. Tapi penutup yang macam mana? Bisatir yang tahirin, dengan penutup yang suci. Syarat pertama mesti suci. Yang kedua mubahin. Mubah. Okey. Jelaslah kena wajib menutup aurat untuk mengesahkan solat. Okey, kita bahas satu. Pertama mestilah dengan penutup. Maknanya sekira-kira dianggap sebagai penutup. Maksudnya dianggap sebagai satir. Tapi kalaulah dari sudut uruf tidak dinamakan satir, maka tidak sah. Contohnya dia duduk di dalam khemah. Tu orang lain semua tak nampak dia dalam khemah. Duduk dalam khemah walaupun khemah tu kecil. Sekira cukup badan dia. Maka sah tak sah. Sebab tidak dinamakan satir dari sudut uruf. Orang tak kata tu sebagai baju, senang faham lah. Dia mesti dari sudut uruf dinamakan sebagai satir kepada badan atau satirul aurah. Okey. Ataupun sini kalau dalam taklid sini sebut mesti dinamakan sebagai malbus. Maksudnya yang dinamakan sebagai pakaian yang dipakai. Jadi kalaulah dia pakai khemah yang kecil, sekiranya walaupun kita nampak dia tutup, kalau tak nampak pun, maka tidak sah juga. Sebab tidak dinamakan sebagai libas atau malbus. Pakaian lah, tak dinamakan pakaian. Bahkan kalau contoh dia mayang dalam dalam tempat yang gelap, tak ada orang nampak pun, wajib tutup aurat. Sebab masalah tutup aurat dalam semayang ni bukan kerana menahan daripada penglihatan awak, kerana itu syarat bagi solat. Okey, syarat pertama satirin, kemudian tahirin, wajib suci. Apa makna suci? Maknanya tidak melekat najis pada dia, satu. Yang kedua, dia juga tidak menanggung sesuatu yang mana bertemu dengan najis. Pertama, memang dekat baju, contoh baju tu tak ada najis, memang tidak ya tahammal najasah, dia tidak menanggung najis.
dan dia tidak menanggung sesuatu yang bertemu dengan najis. Contohnya serban. Contohlah dia pakai serban, kemudian hujung serban tu bertemu dengan najis. Hujung serban saja. Walaupun hujung serban tu ulama kata lam yataharrak biharakati, tidak bergerak dengan pergerakannya, panjang sangat. Panjang, kena najis. Maka itu pun wajib dia hindar. Maknanya dia tak boleh pakai. Kalau dia pakai, batal solat. Maknanya dia tak boleh menanggung sesuatu memang dekat baju ada najis, ataupun dia menanggung sesuatu yang bertemu najis. Tak boleh. Jadi kalau contoh biasa perbahasan ni masuk dalam masalah mic kan. Orang mic kan biasa orang jadi imam dia letak kan. Jadi dekat ujung mic tu biasa kadang-kadang ada tek cicak kan. Kenalah hujung mic tu tek cicak lah contohnya. Batal lah ikut muktamad mazhab batal. Kerana dia menanggung sesuatu yang bertemu dengan najis. Batal. Kecuali kalau ulama kata contohnya kalaulah dia tu menanggung sesuatu yang terikat kepada sesuatu. Dia ikat pada sesuatu yang mana sesuatu tu memang benda yang besar, yang mana tidak boleh tertarik dengan sebab kekuatan. Contohnya dia pegang tali tu terikat pada kapal yang besar lah. Pastilah kapal besar dalam tu ada tandas, apa semua tu ya. Pastilah bersama-sama kena najis. Tapi itu batal tak batal? Walaupun dia pegang tali tu. Kerana apa? Kerana pertama tali tu tak kena langsung pada najis. Itu yang kedua. Kedua, dia bersama dengan sesuatu benda yang mana dia tu tak boleh dinisbah pada dia sebab dia berat. Jadi mana kita boleh nisbah tu kapal kat kita? Kapal tu dia besar. Tapi kalau lah dia ikat, dia pegang tali pada sampan, nampak? Pada sampan yang mana kalau kita tarik dia boleh bergerak, maka tu batal. Contoh dalam sampan tu ada najis. Kerana ketika itu najis tu masih dinisbah pada kita. Faham? Kalau yang tadi tu je lah. Pertama memang terus dia punya anggota kita kena pada najis, memang jelas tak sah. Begitu juga ada sebahagian walaupun hujung bagi baju kita kena pada najis, walaupun hujung baju tu tak bergerak dengan pergerakan kita, kita sujud, kita semua, hujung tu memang kekal duduk kat situ je, tapi kena najis, maka tak sah. Ataupun dia ikat, dia pegang sesuatu yang berikat pada sesuatu yang mana boleh bergerak dengan pergerakan kita, maka batal. Sebagai contoh lah. Contohnya dia pegang satu binatang. Dia pegang tali binatang, yang binatang tu dekat, contohlah dekat kemaluan itu masih najis. Dia bawa lepas kencing ke dan sebagainya, kan najis kan. Dia pegang tali, contoh tali gudal. Pegang tali gudal, batal tak batal? Ataupun contoh anjing lah, dia pegang tali anjing dalam keadaan semayang, batal je lah. Batal, tak boleh. Walaupun kita kata dia tak pakai pun. Jadi makna kat sini sesuatu yang ia menanggung. Habis. Kemudian tahirin mubahin. Sikit ya. Sikit mubahin yang harus ia, cuma harus kat sini dia bukan qaid ihtirazi. Kat sini yang penting. Tak syarat. Mubah ini tidak syarat. Mana kalau lah contohnya dia pakai sesuatu yang haram. Apa sesuatu yang haram? Maknanya contoh dia pakai baju yang dicuri. Sah tak sebenarnya? Sah. Cuma perbuatan dia memakai itu haram. Kerana apa sah? Kerana ulama kata dia, kerana keharaman itu yarji'u ila kharijil ibadah. Dia kembali kepada sesuatu yang bersangkutan pada luar daripada ibadat tu. Dia bukan berkaitan dengan solat tu. Dia berkaitan dengan mencuri. Mencuri tak ada kaitan dengan solat. Bagi contoh ni, ulama kata contohnya dia semayang di tanah yang dirosak. Dia masuk dalam tanah orang tanpa izin, dia semayang kat tanah. Sah semayang, tapi haram lah perbuatan tu, kerana dia semayang di tanah orang yang tanpa izin. Jadi benda-benda ni dia pergi kharij anis solat, keluar daripada solat, perbahasan solat. Tapi haram tu haram, tapi tidak membatalkan solat. Okey. Habis tu. Wa yajibu, cuma sayang satu masalah najis. Jadi kalau contoh baju satu orang dia bernajis, contoh dia tak ada baju lain dan tak ada boleh beli baju, maka dia kena buat apa? Dia wajib menanggalkan baju, walaupun menyebabkan dia tidak menutup aurat. Apa ulama kata ketika mana bertemu antara menutup aurat dengan najis,
maka didahulukan najis. Dengan maknanya kena elak daripada najis. Contohnya baju tak ada, melainkan ada baju tu je, ada najis, wajib dia kalau ni sampai baju semua dia wajib telanjang, wajib telanjang. Wajib dia kena sembahyang dengan telanjang. Walaupun baju tu ada tapi baju tu bernajis dan tidak ada benda yang nak basuh. Untuk air tak ada waktu tu. Wajib sembahyang telanjang. Sebagian ulama bagi contoh lah, ni contoh saja. Contoh semua ayat tak ada, semua baju semua telanjang, depa nak sembahyang jemaah. Orang lelaki lah contohnya, depa nak sembahyang jemaah, boleh tak? Sah sembahyang jemaah tu. Tapi cara dia sembahyang jemaah straight. Kemudian imam tu dia duduk tengah, tetapi hanya di kedepan sikit. Imam haram depan. Imam tu duduk tengah, cuma dia kedepankan sikit je dia punya kaki, supaya dia tidak sama level dengan makmum. Maknanya dia duduk semua sebaris. Imam tak ada di depan, dah telanjang semua jenuh. Faham tak? Mana sampai ke situ nak cerita masalah najis ni berat. Dia berat daripada masalah menutup aurat. Tapi wa yajibu raf'un najasati, wajib boleh mengangkat akan hadas. Wajib boleh raf'un najasati, mengangkat daripada najis, maknanya suci daripada najis. Minasaubi, suci daripada pakaian. Kita dah sebut tadi. Satir itu pakaian lah. Wal badani, dan badan. Begitu yang maknanya tak boleh badan bernajis. Wal makan, dan juga tempat. Jadi yang masuk najasah kat sini adalah najasah ghaira ma'fun anha, najasah yang tidak dimaafkan padanya. Adapun najasah yang dimaafkan, contoh najasah yang dimaafkan adalah contohnya darah. Jadi kalau darah yang sedikit, cuma ada pembahasan lah, darah banyak sikit tu. Jadi kita umumkan sebenarnya darah yang sedikit maka dimaafkan. Contohnya ada darah sikit, dia berluka dan sikit darah tu, dari sudut uruf dikatakan sedikit, maka tidak membatalkan walaupun dia najis, tapi dimaafkan. Tapi yang mesti faham, yang dimaafkan fis salah, yang dimaafkan pada salat. Tapi kalau contoh najis tu dimaafkan fil ma', tapi la fis salah, dia dimaafkan pada air tapi bukan pada solat, maka tak sah juga solat. Contohnya binatang yang tidak berdarah, semut dan sebagainya kan tidak berdarah. Tapi kalau semut yang bangkai, dia jatuh sendiri di dalam air kan tidak menajiskan air, atau air tu kita boleh minum lah, senang faham, dia tak jadi air yang najis, kan dimaafkan kan, dimaafkan pada air. Binatang yang tidak berdarah, dia masuk dalam air tidak menajis kerana dia dimaafkan pada air. Tapi kalaulah kita pergi tanggung semut, bangkai semut tu di dalam buket, sah tak sebenarnya? Tak sah, kerana ia hanya dimaafkan pada air, tidak dimaafkan pada orang. Jadi penting, mana najasah ghaira ma'fu anha fi shalah. Tu kita bahas. Mana najasah yang tidak dimaafkan di dalam solat. Tapi kalau dimaafkan dalam solat seperti darah, maka tidak mengapa. Darah yang sedikit contohnya. Memang darah banyak ada yang dimaafkan, tapi dengan syarat mesti ada darah sendiri. Darah sendiri, bukan darah orang lain, dan bukan dengan sebab kecuaian, maka dimaaf walaupun banyak. Adalah tafsir kan, walaupun banyak. Tapi kan secara umum kita kata darah ni kena sikit lah, kena sedikit. Itu saut badan dan makan. Jadi apa makna makan ni? Tempat yang mana bertemu ketika mana kita sembahyang. Apa lah? Sikit ya. Ketika sembahyang, mana contoh kita sembahyang, kita berdiri, dekat kaki kita yang melekat pada tempat tu saja yang kena suci. Ada pun contoh tepi kaki, dia sembahyang tepi dia tu ada najis, ada tai burung dan sebagainya, tapi tak kena kaki dia, tak kena kawasan yang dia pijak tu, sah sembahyang. Yang kata adalah maudhi', tempat dia sembahyang. Kalau contoh dia sujud, tempat anggota sujud kena pada yang kena suci. Contohnya dia sujud, bila dia sujud dekat tengah-tengah dada ni ada najis, tapi dada kan tak kena kat tempat sujud, sah tak sembahyang? Sah sembahyang. Jadi kalau orang kata kalau nak sembahyang kena sejadah tu suci semuanya, tu tak apa tempat lah. Boleh lah kalau kita nak ajar orang awam, boleh lah kan. Tapi maknanya kalau kita nak teliti, mana tempat kena anggota pada tempat tu saja yang kena suci. Adapun kalau bertentangan tapi tak kena, maka tak membatalkan, cuma makruh. Kerana menyebabkan kita bertentangan dengan najis ni makruh lah solat kita. Habis. Okay, tak tu dulu lah. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, Allahumma salli afdal salat ala as'ad makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala